bersama-sama di dalam majlis ilmu ini, di mana saya sebagai MC pada malam ini, saya perkenalkan diri saya, Jamal Jermi, Naib Pengerusi di PIM Putrajaya, dan saya merupakan MC dan di dalam Dewan Perdagangan Islam Malaysia Putrajaya. Jadi kita bersyukur dan kita terima kasih kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita sihat dan kita dapat bersama. Dan tajuk kita pada malam ini memang sangat menarik, dan saya memilih tajuk ini kerana kita dapati ramai lagi di kalangan kita yang kurang mahir dengan teknologi blockchain ini. Jadi kita menjemput seorang pakar daripada Tuan Encik Effendi kita, merupakan CEO Blockworks Sendang Berhad dan juga co-founder Crypto Valley Malaysia. Dan tajuk kita teknologi blockchain untuk daya saing bisnes masa hadapan. Jadi kita pasti dalam ni semuanya usahawan yang nak tahu bagaimana cara ataupun blockchain ini boleh membantu kita. Dan untuk makluman, kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Nanti kita bagi kepada Tuan Effendi lebih kurang dalam 45 minit hingga 1 jam, dan selepas itu kita buka ruang untuk soalan dalam masa lebih kurang 15 minit. Dan tanpa melengahkan masa, saya menjemput kita punya speaker kita, Tuan Effendi Zulkifli, untuk mungkin boleh memperkenalkan sedikit profil tuan tentang bermula daripada mana kan, dan mungkin belajar kat mana dan sekarang apa yang tuan buat. Boleh silakan Tuan Effendi. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Jamal dari DPIM Putrajaya, dan juga kepada semua para peserta, para hadiri pada malam yang cukup mulia ini. Kita pun nak mendekati bulan Ramadan, jadi semoga kita bertemulah Ramadan yang berkat dan insya-Allah sama-samalah menjayakannya. Terima kasih sekali lagi, dan saya rasa saya mulakan dululah dengan memperkenalkan diri, sebab orang kata tak kenal maka tak cinta, dan apabila sudah cinta maka kita akan percaya. Dan sedikitlah saya share screen. Ini adalah background saya. Kalau kat Malaysia ni dipanggil sebagai blockchain architect. Saya merupakan CEO bagi company saya sendiri yang saya tubuhkan sejak tahun 2015 lagi, Blockworks Sdn Bhd. Saya telah memulakan career saya dalam bidang corporate ini, saya rasa dah lebih daripada 15 tahun. Kita pernah bekerja lah di beberapa syarikat antarabangsa, syarikat dari Australia, syarikat dari Germany, dan juga akhirnya secara serius dah bermula secara serius menubuhkan company yang fokus kepada blockchain tech bermula tahun 2018, dan juga di situ jugalah saya tubuhkan sebuah organisasi yang berkaitan dengan blockchain dan juga kriptografi yang dipanggil sebagai Crypto Valley Malaysia Association. Background saya bermula dengan dalam bidang undang-undang, my first degree, kemudian saya sambung degree yang kedua dalam bidang IT dan blockchain di Germany. Kemudian saya menyambung belajar di bidang fintech, master saya dalam bidang MBA saya dalam fintech, dan sekarang di MSU menyambung pelajaran dalam PhD untuk fintech for blockchain. Dalam masa yang sama juga, sebenarnya perubahan daripada bidang undang-undang ke bidang tech ni bermula sekitar awal 2013 lagi. Maknanya pengalaman dalam tech tu dah 10 tahun dengan company lain lah, company overseas. Dan saya start dengan big data analitik setelah kita bertukar career sepenuhnya dari bidang undang-undang ke bidang tech. Bermula dengan big data, kemudian ke bidang blockchain.
Saya juga berkesempatan tinggallah di Germany, di Germany untuk mendalami lagi ilmu blockchain, dalam sama juga melaksanakan berbagai orang kata apa use cases ataupun solution berkaitan dengan blockchain. Saya dah tulis buku berkaitan dengan blockchain manual, yang mana buku ini digunakan oleh para pelajar saya, student saya yang sedang belajarlah professional diploma in blockchain technology, yang mana kita dah ada professional diploma in blockchain technology punya course di UMP dan juga di MSU. Itulah sedikit berkaitan dengan saya punya penglibatan bermula pada, kalau blockchain ni bermula 2014 sampai sekarang, dah almost 10 years. Kalau yang big data sejak 2013 sampai sekarang lah. Jadi elemen-elemen ni mematangkan pengalaman saya, pemikiran saya untuk memastikan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia ni pun tidak kurang juga, orang kata apa, boleh bersaing di peringkat global. Malahan inisiatif ini, usaha ini dilakukan supaya kita supaya umat Islam sendiri tidak ketinggalan. Kerana kita sering kali ketinggalan dalam segala aspek lapangan yang berkaitan dengan teknologi. Sebab apa, kalau kita fikir balik, negara-negara yang terkaya, yang kaya kat dunia ramai daripada negara-negara Islam. Cuba kita cari negara Islam apa yang boleh menjadi pengeluar pada handphone. Handphone yang kita pakai ni pun tak mampu kita nak ciptakan. Dan apatah lagi tech seperti blockchain, AI dan juga yang lain-lain lah. Dan insya-Allah lah, diharapkan dengan usaha yang dibuat oleh LPIM ini akan mengangkat lagi satu martabat ataupun menyebarluaskan ilmu-ilmu berkaitan dengan teknologi, terutamanya blockchain teknologi, dan bagaimana juga boleh membantu para usahawan, para peniaga dan mereka yang mencuba dalam bidang perniagaan ataupun mereka yang mahu mengubah karier mereka ke arah yang lebih futuristik di masa hadapan. Okay, saya bersikirlah mengenai background saya. Saya serahkan kembali kepada moderator untuk meneruskan. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Effendi. Alhamdulillah kita lihat ilmu-ilmu daripada Tuan Effendi ni sungguh orang kata mengujakan. Jadi memang kita bertuah pada malam ini dapat bersama berbelajar dengan dia. Sifu kata sifu dalam teknologi blockchain ini. Okey, sebelum kita tak nak lewat-lewat ni, kita nak terus kepada soalan yang pertama kepada Tuan Effendi. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi blockchain ini dengan bahasa mudah bagi orang awam ni faham? Sebab ya, bila kita dengar ni apa benda ni, blok-blok ni kan. Jadi kita sebagai orang awam ni, kita nak tahulah secara mudahnya apa itu teknologi blockchain ni, Tuan Effendi. Okey. Silakan. Terima kasih moderator. Ini adalah satu soalan yang sangat baguslah untuk memulakan bicara blockchain tech kita pada malam ini bersama dengan ekosistem DPIM dan juga rakan-rakan saya yang saya sebarkanlah maklumat pada malam ini. Bila bercakap mengenai blockchain teknologi, saya pada malam ini kan sebab masa yang singkat ini saya gunakan untuk menerangkan blockchain dengan bahasa layman, bahasa orang awam, bahasa yang tadi moderator tanya tadi, bahasa yang mudah difahami. Sebab saya difahamkan ramai juga yang mungkin begitu asing. Disebabkan kajian mengenai blockchain teknologi ini, kalau kita fokuskan kepada cryptocurrencies tu sebahagian daripada blockchain teknologi kepenggunaannya tidak sampai pun 100 juta orang yang aktif menggunakan aplikasi dalam blockchain teknologi lah, itu secara umumnya 100 juta. Kalau kecilkan lagi dekat Malaysia, tak sampai 1,000 orang pun yang betul-betul terlibat. Dan mungkin kita boleh katakan kalau kita ikut nisbah Pareto tu 20-80 lah, yang 20% tu mungkin daripada rakyat Malaysia ni pernah dengar, tapi bila 20% tu kita pecahkan lagi yang betul faham, mungkin tinggal lagi berapa persen saja daripada rakyat Malaysia. Jadi masih lagi baru. Walau bagaimanapun, kalau nak terangkan secara detail, Tuan Jamal, memanglah tak cukup masa tu. Kalau 3 hari 3 malam, saya nak bercerita mengenai introduction on blockchain tech pun tak cukup. 3 hari 3 malam. Ini kan hanya diberikan sebanyak masa 40 minit. Jadi pada malam ini yang mendengar mungkin agak rasa macam teknikal, saya mohon maaf lah. Sebab sebenarnya technical language lagi senang daripada bahasa untuk kita mempermudahkan. Jadi saya macam inilah.
Bila kita kata blockchain, ramai yang salah faham. Bila kata blockchain teknologi je, orang ingat, ni dah apa ni, nak jual kripto apa benda pula ni kan. Nanti bila dah cerita pasal kripto pula, akan mula tanya pula pasal isu undang-undang. Dan sepanjang pengalaman saya, lebih 22 buah negara, almost 25 countries seluruh dunia bercakap mengenai blockchain teknologi di seluruh dunia. Saya dah cover lah semualah, daripada US, dekat cuma Afrika tak sempat nak pergi lagi. Dekat Middle East, dekat China, Japan, Taiwan, dijemput bercakap, membuat advisory di peringkat antarabangsa. Walaupun saya mungkin dekat Malaysia ni orang tak kenal pun, tapi alhamdulillah ada peluang untuk keluar negara. Saya melihat bahawa ada banyak salah faham tentang blockchain. Sebab bila kata blockchain ni, orang ingat Bitcoin, cryptocurrency. Jadi saya mudahkan ayat untuk tuan-tuan fahami pada malam ini. Nanti kita akan buka soalan lagi. Bila kita kata blockchain, blockchain ni adalah teknologi. Manakala Bitcoin, cryptocurrency semua tu adalah aplikasi ataupun produk yang terhasil daripada yang menggunakan teknologi blockchain. Okay, clear ini kita clear. Blockchain adalah teknologi yang mana berkaitan dengan teknologi yang berkaitan dengan blok. Kalau istilahnya, blok itu adalah data sebenarnya. Chain tu rantai blok. Yang mana blok data-data tu telah dirantaikan. Mula dah tak faham ni. Rantai apa pula nak kena blok data, apa pula nak kena rantai ni. Tapi senang faham macam inilah. Dia berkaitan dengan data. Blok tu data. Chain tu rantaian. Jadi apa saja berkaitan dengan data management, pengurusan data, boleh menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan integriti, untuk memastikan kepercayaan yang kuat kepada data tu, transparansi, dipanggil untuk menilai dan memverifikasi. Okey, itu bahasa umum lagi, nanti saya akan detailkan lagi. Jadi faham Atau saya bagi ayat mudah lagi. Blockchain ni macam internet. Kadang-kadang kita panggil blockchain ni sebagai internet 2.0 ataupun kita panggil web 3.0 lah. Kalau web 1.0 ni macam internet mula-mula. Lepas tu ada web 2.0 ni dah mula ada elemen macam AI, dah ada elemen macam orang kata online responsive. Web 3.0 ni adalah internet. Okey, saya mudahkan lagi. Saya mudahkan lah. Internet 2.0 ni maksud dia apa tahu? Kalau dalam internet ada Gmail, ada Facebook yang tuan-tuan gunakan, ada social media, Instagram, tetapi semua data-data tuan ni dipegang oleh satu pihak. Mereka yang buat Instagram, mereka yang buat Facebook menggunakan data-data tuan untuk advertisement sebenarnya. Sebab itulah bila tuan-tuan kaji, tengok bila kalau kita buka Facebook dia keluar iklan kereta. Atau keluar iklan bag dekat kita punya Facebook atau YouTube. Sebab apa tahu kita banyak surf benda-benda berkaitan dengan bidang yang kita suka. Nanti akan keluarlah benda tu dekat kita punya, kalau suka sukan, keluar dekat. Sebab apa dia dah mengkaji kita punya, dipanggil data-data social behavior, kita punya sikap kita ketika surfing ataupun kita menggunakan internet. Itu sebab apa data tuan ataupun paling teruk sekali tiba-tiba orang call tuan kan, tuan sharing maklumat kan. Okey, kalau internet blockchain dia macam internet 2.0 yang mana tuan-tuan boleh menukarkan, membuat transaksi data ke ataupun nilai-nilai kewangan yang menggunakan cryptocurrency, tetapi tidak ada orang yang boleh mengawal tuan-tuan punya data. Sebab semua orang akan dipanggilkan kunci private. Saya minta maaf, saya minta izin tuan moderator, saya akan mencampurizationkan. Bukan sengaja nak merosakkan bahasa ni, tapi ada setengah-setengah teknikal perkataan tu tak sesuai, tak ada lagi dalam kamus yang bahasa. Jadi lebih mudah saya gunakan bahasa Inggeris, saya campurkanlah. Sama jugalah kan, macam kumpulan muzik, kumpulan Wings, jadi kumpulan kepak. Kadang-kadang lagi sedap guna perkataan bahasa Inggeris kan. Betul tak? Kumpulan search, kumpulan cari. Macam itu lebih kurang. Saya minta izin kepada moderator juga semua untuk saya mencampurkan sedikitlah bahasa Inggeris. Jadi dalam keadaan macam itu, jadi blockchain ni adalah teknologi sebenarnya. Dan dia sebenarnya adalah teknologi yang pelbagai, multiple, dipanggil sebagai multiple knowledges yang digabungkan dalam pelbagai dalam blockchain tu. Sebab dalam blockchain dia ada teknologi yang berkaitan dengan data, analytics, ada berkaitan dengan ekonomi, ada berkaitan dengan undang-undang, ada berkaitan dengan finance, kewangan, ada berkaitan dengan automation as well, ada berkaitan dengan juga orang kata melibatkan digital transformation. So dia ada pelbagai ilmu untuk blockchain teknologi. Tapi yang orang nampak Bitcoin, cryptocurrency. Sebab apa? Sebab ketika itu Bitcoin ni yang paling famous. Bitcoin ataupun cryptocurrency adalah teknologi atau adalah produk ataupun aplikasi yang paling terkenal dalam dunia blockchain lah.
Disebabkan apa? Sebab seorang yang bernama Satoshi Nakamoto ni, dia mengeluarkan white paper atau sebuah kertas kerja, dia lontarkan dalam internet, orang boleh akses, orang baca, dia berkaitan dengan payment ataupun transaksi kewangan. Jadi blockchain kena ada teknologi, manakala dalam teknologi itu pula, blockchain ini pula digunakan untuk pelbagai solusi berkaitan dengan sebarang transaksi data, sebarang ataupun mereka buat banyak cryptocurrencies yang dibuat transaksi antara semua orang ni. Sebab itulah sekarang ni banyak orang cerita pasal Bitcoin, dan akhirnya digunakan dalam bidang sektor kewangan, sektor promosi, sektor supply chain dan sebagainya lah. Jadi mudahnya kalau saya buka lagi, saya buka slide lah supaya nampak sikit kefahaman tu kan. Saya lebih suka menjadikan contoh buku 55 untuk menerangkan blockchain teknologi ini kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mendengar. Macam mana nak kaitkan blockchain ini sebagai sebuah buku 55 yang digital? Okey, Tuan Jamal. Tuan Jamal, boleh on tu. Ya, Tuan Jamal biasa dengar tak? Pernah tak? Of course sempat kan, kalau usia-usia kita ni ada 4 siri yang ke atas, umur-umur macam kita ni ada 40 tahun ke atas. Saya pun dah umur 40 tahun dah, orang kata masih lagi sweet 18 muka saya ni kan. Masa ubah dah sikit Kalau jumpa saya sebenarnya orang kata saya ni masih lagi 20-an. Wah. Puji diri sendiri kan. Saya dah dalam 40 tahun. Orang macam kita, orang umur 40 tahun ni biasanya dia akan merasai kehidupan orang yang dulu-dululah. TV yang boleh kunci, yang boleh buat aquarium, masih lagi sempat tengok TV hitam putih. Masih lagi sempat tengok dekat kampung orang letak hutang dekat buku 55. Okey. Jadi Tuan Jamal kan pernah dengar kan buku 55 kan? Ya, pernah. Okey, buku 55 ni digunakan untuk apa Tuan Jamal? Biasanya digunakan untuk apa? Buku 55 ni. Buat catatan lah. Untuk apa ni, data angka lah kalau ada beli barang ke. Itu poin menarik. Kita dah dekat tu. Okey, bayangkan saya dengan Tuan Jamal ni, Tuan Jamal ada restoran dekat Putrajaya. Saya pergi dekat Putrajaya, dekat restoran Tuan Jamal, saya makan nasi goreng dan juga teh tarik dekat restoran Tuan Jamal. Kemudian saya dah makan, Tuan Jamal sebagai tokek suruh saya kena bayarlah kat Tuan Jamal. Kemudian Tuan Jamal kata, saya kata kat Tuan Jamal, saya tak ada duit sebab saya tertumbur ambil duit. Tuan Jamal kata kat saya, Effendi, bayarlah hutang dululah, tulis dalam buku 55. Okey, buku 55 tu adalah ledger. Sebenarnya buku ledger lah, buku catatan tadi yang Tuan Jamal kata, buku tulisan angka-angka. Tuan Jamal tulis dekat dalam buku 55 tu RM10, RM RM10. Tulislah RM10. Dalam RM10 tu pula, Tuan Jamal kata hutang Fendi, teh tarik dengan nasi lemak. Okey. Esoknya, saya kata kat Tuan Jamal, saya bayar esok lah, nanti rekodkan Esoknya saya nak bayar kat Tuan Jamal. Lepas tu Tuan Jamal kata, Fendi, hutang you bukan lagi RM10, RM15. Sudah. Jadi kat situ ada unsur-unsur manipulasi kepada data. Sebab apa? Tuan Jamal dengan saya je yang pegang data tu, yang pegang rekod tu. Tuan Jamal seorang je yang pegang rekod tu dekat buku dia. Kalau dia padam, tukar kepada RM5, makanya akan berlakulah pertengkaran antara saya dengan Tuan Jamal. Saya kata tak RM10. Tuan Jamal kata RM5. Kerana apa? Data tu data yang dikawal, maklumat tu dikawal sepenuhnya oleh Tuan Jamal. Nampak tak? Itu namanya database ataupun penggunaan data, tak kisahlah dekat komputer database ke, guna Excel ke kan. Ini saya guna buku 55. Jadi buku 55 tu Tuan Jamal pegang dan Tuan Jamal boleh manipulasikan kepada data tu. Okey? Itu kelemahan sistem database yang konvensional lah, boleh ditukar, boleh manipulasi. Dan ini berlaku juga kepada database di peringkat atasan juga, di peringkat kerajaan. Contohnya skandal kad perkenalan pada 2 tahun yang lepas ketika waktu PKP, kita digegarkan dengan isu macam mana kad perkenalan seorang rakyat Cina yang dah meninggal, rakyat Cina Malaysia, orang Cina Malaysia yang telah meninggal, digunakan oleh orang Cina daripada luar negara. Kenapa dia kantoi? Kenapa dia dapat IC tu? Sebab apa? Orang tahu tu IC palsu? Bukan palsu tau, IC yang orang mati ditukar kepada orang hidup. Kerana apa? Orang yang kawal data tu adalah pengarah ataupun mereka yang dalam officer dalam Jabatan Pendaftaran Negeri tu, JPN tu, dia jual pula IC orang mati tu, dia tukar kepada IC kepada nama orang Cina daripada luar negara yang hidup, yang masih hidup. Dibayarlah 5 ke 10 ribu ke satu IC tu. Tapi kantoi sebab apa? Orang Cina tak boleh cakap bahasa Melayu.
dekat tempat lain lah, dia buat macam nak beli, nak buat jual, dia nak beli, dia nak register some company, tak silap saya lah. Jadi nampak tak? Maksudnya apa tau Tuan Jamal? Sama tadi kan kes data tu yang di buku 55 boleh dimanipulasi, sama juga dengan data yang dikontrol oleh KJPN tu juga boleh dimanipulasi. Okey, cuba bayangkan Tuan Jamal setelah menghadiri malam ni lebih kurang awareness on blockchain lah, betul menukarkan buku 55 tu kepada data blockchain teknologi, yang mana kita boleh mudahkan bahawa blockchain tu adalah sebenarnya database yang distributed, disebarkan dalam sebuah record kan, dan data tu pula dihubungkan dengan teknologi kriptografik. Itu yang kripto tu. Kriptografik ni adalah ilmu lama, ilmu yang melibatkan merahsiakan mesej-mesej, macam dekat zaman-zaman Egypt kan, orang hantar kan rahsia-rahsia data tu dia encryptkan ataupun dia tukar kepada secret, rahsia secret lah. Dan data tu pula ada tempat, ada chop, timestamp, masa bila, transaksi data bila, dan setelah data tu dibuat, di-encrypt pula dan disebarkan ke seluruh orang kata apa, seluruh tempat, node, server ataupun komputer kan, komputer Faiz, komputer Ashikin kan, hutang RM10 disebarkan. Macam kita main WhatsApp kan, bila kita letak dalam grup kita tu dah blue tick, maknanya data tu dah sampai. Okey, RM10 hutang Faiz, hutang Ashikin, Fendi hutang. Kalau Cik Jamal nak tukar data tu, hanya boleh tukar dekat buku 55 dia saja. Betul tak? Yang dalam blockchain. Tetapi data yang telah disebarkan ke seluruh Putrajaya tak boleh ditukar. Sebab apa? Dia telah tersebar kepada banyak komputer. Dia panggil nodes. Kita mainlah sikit istilah teknikal sikit lah supaya nampak canggih sikit. Nanti bila anak tanya, ini adalah satu bentuk nodes yang telah disebarkan dalam blockchain. Nampak canggih sikit, kita faham kan? Okey. Jadi data ni pula tak boleh ditukar, tak boleh dipadam, sebab dia macam inilah. Kita dah fotokopi, lepas tu kita sebarkan. Itu sajalah sebenarnya pasal blockchain sebenarnya secara umumnya. Dia sebuah database yang telah disebarkan secara digital ni ke seluruh dunia, seluruh komputer, dan menyebabkan data tu akan transparansi, ada integriti dan tidak boleh diubah. Tidak dia boleh ubah, tidak boleh. Kalau tengok dekat dalam Rajah, dekat dalam saya punya skrin tu kan, nampak tak? Mula nak hantar data, tapi ada 5 blok tu, ada data tu disebarkan ke seluruh tempat, kat seluruh komputer ni, dan baru dimasukkan dalam tu, dan kemudian akan ada transaksi. Maksudnya apa? Maksudnya tak bolehlah orang nak tukar. Tak bolehlah kalau dibuat dalam blockchain, Tuan Jamal tak boleh tukar data-data dalam buku 55 tu. Kan? Dan juga orang dekat Jabatan Pendaftaran tu tak boleh tipu. Dia tukar orang hidup, dan difahamkan IC tu bukan IC palsu tau. IC yang betul. Cuma dia menggunakan data orang yang mati. Nampak tak? Kalau letak dalam blockchain, kalau SPRM boleh tengok data tu disebarkan dekat SPRM, dekat polis, dekat ataupun mana-mana jabatan kerajaan, jadi tidak akan berlakulah rasuah. Banyak lagi isu-isu macam tender dan sebagainya. Negara kita ni dikatakan yang sekarang indeks rasuah dah makin teruk semua. Sebab apa? Rasuah dalam pengurusan data sebenarnya. Jadi cakaplah pasal integriti ke, pasal apa ke, takkan berubah kalau tak menggunakan teknologi. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya yang orang tak nampak, orang tak faham. Itu yang saya perjuangkan. Kalau nak dapat kita ni ramai orang Islam kat sini yang sedang mendengar ni, saya cuba kaitkan dengan kehebatan Al-Quran sebenarnya. Itu jarang orang nak sebut. Jarang orang sebut. Sebab saya antara sebagai orang Islam, blockchain architect, blockchain expert terlibat, bila saya kaji, Satoshi Nakamoto ni nama dia rahsia tau. Dia buat solusi yang cryptocurrency Bitcoin tu. Mungkinlah dia tengok Quran kan. Mungkin dia orang Islam ataupun dia mengkaji tentang Islam. Kalau kita perasan, elemen blockchain tu ada dalam Quran tu. Maksudnya kita lah orang yang sama sekarang lah yang belajar daripada Quran. Macam mana kita kata Quran tu macam konsep blockchain? Saya tak kata Quran ni blockchain. Maksud saya konsep tu ada. Dalam Quran, betul tak? Kita nanti akan banyak ni nak buat orang kata apa, baca musabakah apa ni, kita nak buat orang kata apa, baca Quran sepanjang Ramadan ni kan. Dalam Quran yang wahyu daripada Rasulullah dan para sahabat menggunakan Khalifah Osman mengumpulkan Quran tu, kemudian salin ataupun hafal oleh hafiz-hafiz kan, disebarkan. Jadi kalau saya nak ubah Al-Fatihah macam Alhamdulillah jadi huruf lain, ataupun Iqra' yang pertama tertukar, mustahil kan? Sebab apa? Quran tu telah disebarkan. Data ledger tu Quran tu ledger lah. Data tu telah dihafal oleh node tu server lah.
ke seluruh dunia berjuta tahun sejak beribu tahun. Jadi mustahil nak tukar Quran tu. Sebab apa? Quran tu dah blockchain tu macam ikut cara Quran tu lah. Disebarkan ke seluruh dunia, dah dihafal, dah direkodkan kan. Dan malah ada perawi. Sama juga dengan blockchain. Kalau data yang masuk dipanggil Genesis block, dia tak diubah sebab dia akan ada rantaian perawi tu. Macam Quran, macam hadis. Orang-orang dalam digital lah. Jadi nak tukar, dia akan, kalau tukar yang data pertama tu akan clash. Sebab dia diikat. Sama macam konsep Quran, mudah. Jadi nampak tak? Sebab itulah bila saya bersungsung, saya kata tak boleh jadi ni. Daripada legal, tukar pada big data, belajar programming semua tu, tukar pada, saya rasa inilah satu peluang yang saya perlu perkuatkan, bahawa perlu sebarkan, bahawa ini kita boleh kaitkan dengan kekuatan cara Islam lah. Macam mana memastikan data authentic data dalam Quran tu, itu konsep yang blockchain ikuti. Sebab Quran dulu kan, blockchain kemudian. Nampak tak? Jadi benda itulah yang sebenarnya yang kita boleh kaitkan sebenarnya. Macam mana boleh counter integrity dan sebagainya. Sebab itulah dalam sejarah cryptocurrency macam Bitcoin, tak pernah orang nak cuba tak boleh nak tukar, nak tambah, nak kurangkan, tak boleh. Dia orang buat cryptocurrency hanya ada 34 million cryptocurrency Bitcoin, tak boleh nak tambah, tak boleh nak ubah. Tak boleh nak lebih daripada 3 juta, tak boleh. Dia tak macam duit kita kan, duit kertas kita USD kan, duit USD macam dia cetak, akhirnya berlaku inflasi. Duit USD tidak ditambahkan kepada emas. Jadi ini kalau konsep fintech lah. Jadi menyebabkan duit tu akan ada inflasi lah. Sama juga dalam aplikasi blockchain untuk fintech, untuk kewangan dan sebagainya. Jadi jelas saya mudahkan untuk tuan-tuan faham ni. Kalau saya harap boleh faham lah. Kalau tak boleh faham, itu kena banyak baca lagi lah. Sebab kita tak boleh mengharapkan kefahaman. Tapi biasa saya gunakan kaedah ni, orang senang faham. Buku database, buku 55, lepas tu data RM10 tu disebarkan. Bukanlah kita nak kongsi masa dia, contohlah metafora kan. Maknanya satu Putrajaya dah tahu bahawa saya dengan Tuan Jamal hutang RM10. Kalau Tuan Jamal nak tukar, tak bolehlah sebab dah disebarkan ke seluruh dunia, ke seluruh Putrajaya, 1,000 orang Putrajaya. Faham tak? Dia nak memastikan integriti, trust. Itu yang saya perjuangkan. Saya nampak, wow, ini benda yang sangat besar. Dan akhirnya diiktiraf oleh World Economic Forum sebagai Tech for Integrity. Ketika saya di New Zealand, bertemu dengan orang dekat New Zealand, mengatakan bahawa ini teknologi masa depan yang mana akan memastikan integriti, transparent, untuk voting boleh guna sebagainya lah. Nanti kita akan ulaskan dengan lebih detail lagi selepas ini, lanjut seperti ini. Itu secara umumnya. Again, saya ulang balik, dia adalah satu data yang disebarkan, dipanggil distributed data. Kemudian dalam record book, kemudian akan dilinkkan dengan kriptografi. Ini adalah ilmu yang lama dah ni. Ilmu merahsiakan supaya dia lebih cepat dihantar dan orang tak boleh nak tukar dan sebagainya. Dan dia telah dijadikan sebagai public digital ledger lah. Kalau kita orang Islam yang baca Quran, dia tahu. Okey, Quran ada hafiz yang data kopi disebarkan ke seluruh dunia. Hafiz Quran yang hafal. Kalau kita nak ubah, kita kena mendapatkan konsensus. Dalam blockchain pun sama juga. Data tu nak disebarkan, akan ada konsensus punya mekanisme. Iaitu secara jemaah meluluskan bahawa okey, data ni betul, data ni bukannya orang tipu, bukannya suka-suka tambah. Ada kefahaman bahawa ni data ni ada kaitan dengan data yang pertama. Jadi konsensus tu nanti dipanggil notes akan mengesahkan. Sama juga dalam Quran, ada hafiz Quran, dia ada yang menghafal Quran. Kalau kita nak tumbuh tukar Quran, tak boleh. Dah dihafal turun-temurun daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. Itulah kehebatan bagi saya blockchain teknologi ni. Yang mana menjadi orang sebut-sebut kan, sampaikan Malaysia pun telah mengiktiraf bahawa blockchain adalah sebagai foundational teknologi. Antara 5 lah bawah National 4IR tahun lepas. Maknanya benda tu besar. Tapi ramai yang tak tahu. Ramai yang kata blockchain ni, saya balik kampung letih saya balik kampung. Orang duk tanya, Fendi, Bitcoin ada? Fendi, ada kata saya, orang kata apa? Ini scammer ni Bitcoin. Satu lagi teknologi ni, bila berkaitan dengan teknologi ni, dia adalah macam pisau. Dia boleh digunakan untuk kebaikan, boleh guna kejahatan. Dan apabila digunakan kejahatan, tidak boleh dinisbahkan kepada alat tu. Macam pisau, kalau saya bagi Tuan Jamal pisau, Tuan Jamal akan masak potong sayur untuk keluarga. Jadi pisau tu bagus, kan? Tapi kalau pisau tu saya bagi kat perompak beli kat kedai, dia gunakan untuk bunuh orang, perompak yang salah, perbuatan yang salah, bukan alat tu. Sama juga dengan blockchain. Juga boleh salah gunakan, bukan sekadar blockchain, apa saja teknologi salah guna, dosa lah. Salah guna teknologi bukan pada teknologi itu, pada orang yang menggunakan. Kena faham tu. Sama dengan internet ketika mula-mula keluar tahun 90-an, saya ingat lagi. Orang kata untuk sebar pengganas lah, porno lah dan sebagainya. Bukan salah internet tu. Kalau internet tu digunakan untuk dakwah macam hari ni, kita gunakan Zoom, kan benda yang baik.
Tapi kalau kita mengajar benda tak baik, jadi tak baiklah. Bukan salah teknologi. Yang salah adalah kepada cara penggunaan tu. Okey, saya rasa itu dulu untuk introduksi lah. Kalau saya tak stop ni, 3 hari 3 malam takkan habis. Okey, terima kasih Tuan Effendi atas soalan pertama. Dan untuk makluman, kita nak tahu juga penerangan daripada Tuan Effendi ni, sama ada faham ataupun tak faham. Mungkin kita boleh buat survey. Siapa yang faham, boleh type F. Siapa yang tak faham, tulis TF. Jadi Okey. kan, jadi kita boleh nampaklah keberkesanan pemahaman partisipan pada Betul. malam ini. Ini pun satu blockchain juga ni. T dengan TF ni Tuan Effendi ya. Satu data yang kita boleh nampak. Satu lagi Okey. yang TF tu nak bagi tahu, TF tu tak faham yang kat mana? Tu kena clear. Kalau Mungkin boleh ulas sikitlah, tak faham kat mana? Istilah ke, penggunaan ke kan? Alright. So tadi Tuan Effendi dah bagi analogi yang mudah untuk difahami. Semoga bila asas tu faham, so senang sikit untuk soalan-soalan yang seterusnya kita nak faham. Kalau asas pun tak faham, jadi susah kita. Betul. Alright, nampaknya ramai yang faham. Okey, kita teruskan kita punya soalan kedua kita. Jadi apakah aplikasi penggunaan teknologi blockchain ini yang telah berjaya di pasaran? Mungkin banyak kan, mungkin boleh bagi contoh-contoh aplikasi di media sekarang, teknologi blockchain. Okey, ini soalan yang bagus. Ini atas soalan yang memang sering tanyalah, terutamanya melibatkan mereka yang baru nak menceburi kan. Jadi tadi saya dah bercakap kan berkaitan bahawa dia adalah berkaitan dengan data kan. Dia melibatkan penggunaan data dan sebagainya. Jadi apa saja berkaitan dengan data tu boleh manfaatkan teknologi blockchain lah. Saya akan bagi untuk malam ni, kita akan bagi mungkin nanti kita akan datangkan Tuan Jamal, kita boleh buat lagi lah. Kita boleh fokus kepada mungkin supply chain ke, tapi ni umum lah. Kita bagi umum dulu. Pertama, blockchain teknologi ni dia macam internet, tapi internet 2.0. Jadi antara masalah-masalah yang disebutkan oleh blockchain adalah berkaitan dengan fintech, financial, kewangan, currency. Boleh menggunakan untuk supply chain, voting, boleh digunakan untuk government punya operasi, digunakan untuk intellectual property, digunakan untuk charity dan crowdfunding dan real estate. Dan ini antara kegunaan aplikasi-aplikasi dalam blockchain banyak. Kenapa? Contoh saya contoh untuk halal traceability yang saya dah buat dekat Malakat mula sebagai proof of concept pilot test. Dalam supply chain, kalau tuan-tuan terlibat dalam bisnes makanan misalnya kan, contohnya kita nak pastikan kita makanan halal, betul ke makanan tu halal? Mungkin logo yang ada dekat belakang tu, saya rasa logo yang ada dekat belakang tu, mungkin logo yang telah orang kata apa, yang telah macam ni lah. Okey. Saya tukarlah background ke saya senang saya nak tunjukkan contoh Okey. Macam minuman ni dia letak kat sini kat belakang ni nampak ni kat belakang ni. Halal. Nampak tak halal ni kan? Saya dekatkan sikit dekat kamera. Macam ni halal ni kan? Okey. Halal ni kalau saya nak plastik ni, saya print banyak-banyak. Saya letak dekat tempat kalau saya jahat lah kan, orang jahat. And then letak benda yang tak halal. Macam mana tuan nak pastikan benda ni halal? Redha je lah, ada logo Yakin kat sini kan. Jadi macam mana nak pastikan halal? Itu salah satunya penggunaan blockchain. Yang mana kalau data tu kita letak satu bentuk QR code dekat data yang mana kita boleh buat traceability, kita boleh check, kita boleh scan dan letak dalam blockchain, yang mana blockchain tu dia akan dilinkkan dengan data-data dekat JAKIM, dekat polis ke, dekat dalam blockchain. Kita boleh buat benda tu dan kita akan dapat traceability sampailah
sampailah sampailah dekat pengeluar ataupun tukang sembelih, dekat transportation, dan semua itulah kita boleh tengok, kita boleh pastikan data-data tu dapat diletak dalam blockchain. Itu salah satu. Dalam dunia finance pula, mereka menggunakan blockchain ni untuk memastikan mudah buat transaksi lah. Sebab contohnya kan, kalau cara dululah sebelum online kan, you kena buka bank pula pukul 12 malam tak boleh nak transfer duit. Dia akan buat pembetulan bank kat Malaysia ni 12 sampai 1 malam kat bank. Jadi itu digunakan bank gunakan pula untuk data transaksi kat belakang, gunakan big data. Dia adalah sebenarnya blockchain ni adalah blockchain, rantai data ni berkaitan dengan satu sistem platform antarabangsa untuk membuat pertukaran data yang lebih berintegriti, transparansi dan sebagainya lah. Satu. Kemudian satu lagi untuk mereka dalam government. Macam ketika saya di Dubai, mereka buat satu bentuk dipanggil blockchain policy for Dubai, yang mana Dubai government menggunakan blockchain ini untuk memastikan data di peringkat kerajaan dan sebagainya. Itu salah satu. Dan banyak lagi kalau untuk dipanggil charity dan sebagainya, digunakan untuk dipanggil traceability. Orang dah bagi charity, betul tak dah sampai dekat orang digunakan. Ini digunakan di China. Mereka distribute mask dan sebagainya, jadi data tu mereka boleh checking daripada pelbagai pihak. Jadi apa saja pengurusan data yang melibatkan ramai pihak menggunakan blockchain sangat bagus lah. Dan sangat bagus dan boleh digunakan untuk memastikan, ini contoh untuk supply chain, yang mana supplier, company, finish group, warehouse boleh gunakan benda ni untuk memastikan akan adanya customer dapat lihatlah. Benda dah ada kat luar negara, dekat China pun dah ada, dan sebenarnya kat Malaysia ni mungkin baru lagi. Dan dunia akan datang, kalau ikutkan kajian mengatakan bahawa akan matang dalam 2025 lah. Sama ada dekat supply chain, dekat otomotif, dekat industri halal, industri kewangan, boleh menggunakan aplikasi-aplikasi ini sebagai orang kata sebagai satu solusi lah. Lepas tu lah kalau tengok kat sini, ketika saya dekat Dubai ni, gambar kat Dubai ni, macam mana Dubai telah menggunakan blockchain untuk kerajaan mereka dan menggalakkan orang-orang private, company swasta, company yang melibatkan startup ke negara mereka, dan mereka berikan tax exemption. Dan ini adalah contoh lah use case saya ni yang halal ni, yang ketika itu kita buat solusi tu, aplikasi tu untuk halal blockchain network ni, untuk data integrity, immutability, IoT dan sebagainya. Dan ini memastikan dapat membuat satu bentuk compliant untuk membuat halal management review. Dan kita sedang bangunkanlah sekarang ni, insya-Allah, untuk di peringkat yang lebih besar. Dan ini antara yang diteraskan oleh kerajaan, National Fourth Industrial 4IR Policy, yang boleh digunakan kerajaan mahu blockchain teknologi ni, termasuk teknologi lain ni digunakan dekat manufacturing, transportation, vaksin, healthcare kan. Datuk Seri Alam Babu mengisytiharkanlah bahawa vaksin pun menggunakan, beliau katalah vaksin pun dah gunakan blockchain supaya orang tak buat vaksin yang tipu. Final insurance, untuk tourism pun dah ada, yang sekarang ni dah sibuk dengan NFT tu, ada sesi lah. Non-fungible token, macam mana yang token ni kita boleh pastikan hak kita, arts kita, gambar kita dapat ada value. So kita boleh jualkan kita punya value royalty untuk art kita ni supaya orang tak boleh tipu, tak boleh curi kita punya art dan sebagainya. Dan banyak lagi lah penggunaan yang dibangunkan untuk property dan sebagainya. Yang ni kita bangunkan untuk otomotif. Ini digunakan untuk yang terbaru dekat MSU. Mereka menggunakan teknologi blockchain ni untuk certificate degree. Sekarang ni kan banyak tau degree, diploma, PhD yang kena yang bayar 5,000 dapat degree. Dia longgok-longgok je. 5,000 longgok-longgok dapat diploma. 10,000 dapat degree, 15,000 dapat PhD. Lepas tu dia pakat pula dekat admin universiti tu, kalau orang call, betul dah ada PhD, padahal dia bayar. Kalau blockchain macam ni dia nak tipu, sebab apa? Kalau dia letak, dia template benda tu, orang akan detect. Sebab dia panggil, data tu dirantaikan ke seluruh dunia. Orang boleh pantau. Macam universiti macam MSU telah menggunakan blockchain teknologi untuk semua kos mereka. Jadi kita kat luar negara boleh check
scan dekat QR code yang ada blockchain tu bahawa betul ada blockchain, betul ada secret ni, tidak orang lain tak tipu, tak betul dia punya delete ni, dia punya degree tu dia betul layak dapat. Sekarang ramai kan PhD tipu kan. Lepas tu dah lah tipu PhD, lepas tu mengaku lagi lah pakar bisnes lah apa dan sebagainya. Saya cakap umur lah yang sebut nama siapa kan. Kan? Alih-alih punya PhD beli. Macam tu. Jadi banyak benda yang boleh diselesaikan selagi melibatkan data-data transaksi lah. Termasuk melibatkan kewangan. Ini antara yang digunakan untuk banyak lagi lah yang boleh digunakan untuk boleh menggunakan blockchain. Itu antara yang saya sebut lah. Maksudnya apa saya berkaitan dengan data, makanya dia akan ada dipanggil konsep verifikasi data secara real time. Blockchain boleh menyelesaikan masalah sebegitu. Untuk malam ni saya harap saya boleh buka minat tuan-tuan untuk tuan-tuan faham. Saya mohon maaf lah kalau atas kekilafan saya ya. Untuk menyebabkan tuan-tuan makin tak faham ke, makin pening ke. Tapi saya telah pergi ke 20 buah negara. Jadi sesi ini bagi saya adalah biasa. Yang memang saya telah lalui lah. Orang kata dah sejak paling 2016 lah. Seriously dalam blockchain ni. Jadi kalau orang yang first time dengar mungkin dia rasa macam susah. Bukan setakat first time dengar pasal blockchain. Pasal database pun dia tak pernah dengar lagi. Dia tak tahu pasal database. Mungkin dia tak tahu komputer. Itu memang saya mohon maaf lah. Kan? Tapi kalau anda biasa guna komputer, pernah guna Excel, dekat office anda pernah simpan data dalam anda punya Excel, insya-Allah anda faham. Kalau usahawan, anda tak faham database, something wrong lah anda sebagai businessman. Jadi anda kena, okey satu lagi ramai yang salah faham tau. Bila kata blockchain ni kan, dia ingat macam magic. Tak. Sebelum anda nak pergi ke blockchain, anda kena pastikan dulu faham apa tu database. Anda kena faham macam mana digital transformation untuk database anda dulu. Lepas tu boleh lompat ke blockchain. Blockchain ni dah satu N. Bila anda dah faham dekat digital kan, ramai orang kita ni berniaga, dia tak macam orang bangsa lain tau. Kita berniaga lah, goreng pisang kan tepi jalan, tapi rekod semua tak nak buat. Tak nak buat account proper, cantik macam tu je. Beli lah macam tu, habis kita tak proper. Jadi tak boleh nak upgrade bisnes kita. Kan? Dia hanya cantik dekat buku 55 dia ke, ataupun just dia beli, habis kat situ je. Beli, simpan, jual dah. Dia tak nak buka company yang proper, tak nak buka sinar berhad, tak nak buat digital database. Jadi bila kalau dia lompat ke blockchain, dia blur. Dia akan blur. Sebab dia tak pernah, dia usahawan, tapi usahawan yang tak macam itulah. Jadi 10 tahun ke, 20 tahun ke, kalau goreng pisang dia dekat tepi jalan, satu tepi jalan macam samalah. Kalau dia, kena faham Jadi hari ni agak jumping another step, tapi saya mengharapkan bahawa mungkin nanti tuan-tuan sendiri nak mengkaji lebih dalam. Mungkin boleh enroll kelas-kelas blockchain yang lebih serius, atau hantar anak-anak ataupun hantar staff tuan-tuan belajar dengan saya yang proposal lepas ni kan. Jadi mungkin akan berkembang lagi. Tapi dekat luar negara dah memang macam-macam data lah. Kliklah Google blockchain. Dia adalah data yang paling seksi. Jadi saya mohon maaf lah kalau berlakunya ketidakfahaman tu atas saya. Tapi kita akan boleh sentiasa connect, dan mungkin nanti bersama dengan DPIM. Sebab betul orang Islam sangat ketinggalan. Jadi itu tanggungjawab saya sebagai fardu kifayah untuk memberikan kefahaman kepada orang Islam terutamanya, yang mana boleh digunakan untuk halal, boleh digunakan untuk merekodkan data, boleh menggunakan data-data macam buku-buku punya right dan sebagainya. Supply chain otomotif kan banyak kan. Kalau kita pergi kedai-kedai otomotif, kedai-kedai workshop, dia katanya, toki itu katanya, lu mau yang oli ke yang tak oli? Macam mana tuan-tuan nak mengesahkan yang oli dan tak oli? Betul tak? Kan? Mungkin dua-dua tak ori. Kan? Tapi dia letak dua harga. Macam mana nak sah kan? Kalau ada blockchain, boleh buat scanning blockchain. Oh, tahulah. QR code tu betul ni tipu, ni tak ori. Mungkin. Otomotif tu berapa part? Kereta tu ada beribu part tu. Kan? Kotak tu kalau kita boleh letakkan blockchain punya teknologi punya untuk itu mungkin nanti one day, satu hari nanti. Isu rasuah. Working Forum rasuah yang ada sekarang ni sebabkan tender punya perbit, tak tahu. Company yang masuk tu company yang macam mana? Pengurusan teks. Kalau dari segi masa depan, insya-Allah saya yakin blockchain akan digunakan secara meluas tak lama lagi. Government telah beri support, telah mewar-warkan national policy. Bila telah menjadi national policy 4i3 yang telah saya tunjukkan bahawa ini bukan satu yang biasa-biasa lah. Ini satu yang sangat serius. Bila telah dijadikan sebagai national policy. Jadi sebelum ni anggap blockchain ni hanya untuk cryptocurrency saja, jadi tuan-tuan dah buka minda sikit. Bukan untuk cryptocurrency sajalah, bukan untuk Bitcoin lah. Bukan scamming lah, bukan scam ni. Ini melibatkan World Economic Forum, ini melibatkan dasar polisi 4IR Malaysia, digunakan untuk halal, digunakan untuk otomotif, untuk pengurusan data. Itu aplikasi-aplikasi yang digunakan. Saya letakkan 4 lah. Itu otomotif, halal, traceability, supply chain, untuk banking yang telah luas digunakan,
dan juga boleh digunakan untuk supply chain retail dan sebagainya untuk digunakan. Itu antara yang saya boleh kongsikan lah kepada tuan-tuan malam ini. Alright. Terima kasih Tuan Effendi. Ni kalau nak trace apa ni sembelih ayam ni betul ke tak betul pun kita dah boleh guna blockchain. Itu dah Sembelihan halal kadang-kadang halal. beli dekat pasar tu risau. Tak tahu. Betul ke? Kan? Alright, Dia ini mudahlah pihak berkuasa nak check. Kita sebagai rakyat pun nak check. Kalau kita letakkan blockchain teknologi dalam tu, sistem untuk kita traceability lah. Alright. Okey, kita terus kepada soalan, apakah manfaat teknologi blockchain kepada usahawan dan perniagaan? Sebab kita di kalangan kita ni ramai yang usahawan, kita nak tahu apa boleh manfaat dia. Alright. Satu soalan yang sangat bagus. Jadi tadi telah saya terangkan mengenai kegunaan blockchain teknologi yang boleh digunakan, aplikasi lah yang telah digunakan banyak di seluruh dunia. Dan bila kita bercakap mengenai bisnes pula, saya melihat inilah yang saya cuba compilekan dekat sini. Saya cuba compilekan dekat sini. Contohlah saya dapat grafik lah kan, lebih mudah untuk kita faham. Ini antara yang boleh digunakan oleh pihak usahawan, macam yang merupakan bahawa blockchain merupakan teknologi yang sebagai strong backbone untuk businesses. Yang mana bila kita gunakan ni, kebanyakannya kita akan gunakan ni adalah untuk payments, remittance, sebab ini yang paling matang sekali, paling mature sekali. Business-business dekat luar negara, mereka menggunakan cryptocurrencies lah. Itu salah satu contoh. Sebab itulah baru-baru ni minggu lepas, government telah mengeluarkan satu kenyataan dari pihak MCM, Multimedia Communication, KCOM, Komunikasi and Multimedia punya ministry, Datuk Anwar Musa, Datuk Seri Anwar Musa. So nak dijadikan sebagai legal tender lah, yang mana lepas ni cryptocurrency boleh digunakan di seluruh dunia. So apa itu cryptocurrency ni? Cryptocurrency adalah satu solusi kewangan, transaksi pembayaran lah. Dia tu ada segmen nantilah kita terangkan sedikit. Cuma digunakan untuk pembayaran, diterima oleh semua orang dan diterima macam Bitcoin sebenarnya tu untuk pembayaran. Jadi akan lebih luas lagi kegunaan. Lepas tu ada satu case yang bagus. 2 tahun lepas masa PKP, seorang makcik ni dia jual nasi lemak, dia kata Bitcoin diterima. Jadi viral kedai dia. Anak dia pandai cryptocurrency. Ini salah satu aplikasi blockchain Jadi dia terima pembelian. Walaupun benda tu sebenarnya salah dari segi undang-undang. Kripto tak boleh digunakan untuk pembelian macam tu. Dipanggil, dia tak legal tender untuk merchant tak boleh. Tetapi dibenarkan di Malaysia untuk tujuan simpan boleh. Di atas platform yang telah dibenarkan, macam 4 platform yang ada kat Malaysia lah. Luno, Synergy, Tokenize. Luno, Synergy, Tokenize dengan Max Global. Ini yang government nak kira, so government ambil data kita KYC untuk tengok, untuk pantau. Kita boleh beli sebagai crypto asset saja. Kan, tapi macam tu, tapi untuk sebagai pembelian itu masih grey area. Jadi macam tu berani buatlah. Sebab apa? Dia pun tak salah juga, sebab dia boleh terima sebagai pertukaran crypto asset daripada wallet yang dibenarkan. Faham tak? Dia macam itulah. Jadi macam tu gunakan. Tapi kalau dekat peringkat antarabangsa, dan insya-Allah akan ada juga di Malaysia, tak lama lagi dia boleh digunakan untuk payment, untuk remittance. Kadang-kadang kita nak tukar duit, kita nak buat transaksi besar. Dia bisa RM30,000. Kita nak bayar, kita nak hantar, nak kena bayar cek 3 hari lambat. Kita boleh gunakan untuk settlement, clearing dan settlement. Itu benda yang luas. Kemudian fintech pun kita boleh gunakan dan sebagainya. Digunakan untuk regulatory reporting. Tadi digunakan pastikan payment proses, insentif kepada staff dan sebagainya. Dulu saya ada staff yang dibayar, program saya dibayar gunakan Bitcoin. Kita hantar dekat luar negara sebab dia tak nak terima duit, dia nak terima Bitcoin. Dia banyak kita buat untuk payment, transaksi cross border lah. Dan juga kalau dekat sini kan kita boleh gunakan untuk kalau financial tadilah, insurance, digunakan untuk compliance. So saya boleh katakan manfaatnya untuk manfaat lebih kepada peringkat company yang dah start bersedia untuk digital transformation. Kepada anda yang baru mungkin melihat peluang dari sudut aspek cryptocurrencies lah. At least boleh digunakan sebagai backup plan untuk simpan duit, simpan aset dulu. Atau boleh digunakan untuk blockchain. Anda cuba digunakan untuk blockchain itu sebagai tempat untuk anda buat marketing. Bahawa anda menerima crypto asset untuk urusan pembelian.
Walaupun tu masih grey area dan sebagainya. Jadi payment lagi cepat dan sebagainya. Digunakan untuk marketing campaign bahawa anda adalah company yang menerima aset kripto sebagai pertukaran dengan bahan value anda. Itu yang saya nampak lah buat masa ni. Tapi ramai yang bertemu saya di peringkat yang dah pertengahan SME yang besar ni, mereka nak bergerak ke arah supply chain, mereka nak develop halal, atau mereka nak develop yang bukan berkaitan dengan cryptocurrencies, macam mana sertifikat tu, mereka punya sertifikat mereka letak dalam blockchain universiti yang terlibat dan sebagainya lah. Itu saja yang saya nampak buat masa ni untuk usahawan. Walau bagaimanapun, kita yang ketinggalan sebab apa para usahawan kita ni haruslah sedar bahawa anda perlu ikut perkembangan terkini supaya apabila anda nak bergerak ke arah global, anda akan terlibat, membuat transaksi dan sebagainya lah. Itu dulu yang saya nampak lah. Sebab bila kita usahawan ni dia besar kan, dia ada usahawan yang macam mana? Usahawan yang kecil, yang menjual goreng pisang kat tepi jalan ke? Usahawan yang anda dah ada 10 orang staff, 100 staff, ataupun anda akan terlibat dengan data-data luar negara, anda nak kena buat transaksi data, anda nak buat audit dan sebagainya. Jadi dia bergantung sebenarnya. Jadi saya tak boleh bagi jawapan yang terlampau umum. Cuma umumnya macam itulah, bahawa usahawan boleh gunakan benda ni sebagai salah satu aspek untuk meningkatkan knowledge, teknologi dan juga keselamatan security untuk data-data bila anda dah semakin expand. Saya lebih suka tengok kalau boleh restoran boleh terimalah pembayaran kripto ni as a digital asset. Jadi mungkin anda akan kembangkan sebab ramai pengguna dekat Malaysia lebih kurang nak dekat berapa ratus ribu ramai dah orang yang mengguna. Dan setiap orang-orang yang menggunakan kripto ni, mereka kecil tempat yang mereka boleh makan guna kripto, mereka akan pergi. Mereka akan beli ke dan sebagainya, mereka pergi, mereka buat exchange sebagainya, terutamanya para pelancong. Sekarang banyak mereka terlibat dalam NFT, non-fungible token, yang mana mereka ada gambar, ada art, mereka jual, letak dalam platform, mereka boleh dapat duit lah, income tambahan kepada bisnes. Itu dululah buat masa ni yang saya boleh kembangkan. Dan bersama juga mungkin tuan-tuan boleh dedahkan anak-anak dalam bidang blockchain teknologi, belajar ke dekat MSU untuk professional diploma supaya benda ni akan masa depan. Sebab dah banyak company-company besar yang mencari programmer ataupun orang nak dalam bidang blockchain tapi tak ada. Talent sangat kurang. Itu dulu yang saya nampak. Kalau kat sini nampak dia boleh pergi dekat agriculture, dekat arts, dekat otomotif, dia boleh tokenize kan. Tapi ni ada things lah yang kita kena satu sesi yang khas untuk bersama dengan DPFM. Saya insya-Allah bersama DPFM ni kita akan sentiasa kembangkan lagi. Jangan stop kat sini. Kalau anda stop kat sini, saya takut akan berlaku kesalahfahaman lah. Yang bukan pada saya, sebab saya tujuan pada malam ini untuk memberikan gambaran awal supaya anda bersedia dengan teknologi yang sedang gempar di seluruh dunia ini. Okey, itu saja dulu. So maksudnya Tuan Effendi, mungkin wang kertas tu mungkin tak ada lah in future. Itulah bila nak bercakap mengenai finance ni, sebenarnya dia adalah satu bentuk evolusi ataupun revolusi kan. Dulu orang tukar gunakan kulit kerang kan. Lepas tu tukar dengan kulit kambing, tukar dengan emas, dinar, lepas tu kembali pada duit kertas balik, lepas tu kepada online banking, lepas tu kepada cryptocurrency, lepas tu kepada digital currency sekarang kamu nak buat. Akan datang mungkin lagi duit kertas tidak akan digunakan lagi lah kan dengan COVID dan sebagainya. Tapi bergantung kepada macam mana kerajaan nak kontrol. Mungkin kerajaan akan tekankan lebih kepada digital currency now. Contoh dulu, tahun 20 tahun lepas, orang tak gunakan online banking. Orang tak percaya apa benda online banking ni kan. Sekarang semua dah bila PKP, bila dah kena COVID macam ni, dah semua guna. Dan saya yakin kalau duit ni nak, kalau semua orang nak menggunakan duit kertas, tak cukup duit kertas dekat kita sekarang ni. Satu digalakkan online banking, credit card kan. Saya yakin duit tak cukup. Satu lagi, masalah duit kertas ni adalah masalah inflasi berlaku lah. Sebab apa? Kita tak tahu berapa banyak duit kita telah dicetak dan disebarkan. Contohnya duit USD. Kalau kaji Brentwood Convention, duit USD dulu di tie up dengan emas. Sebab itulah dulu kita pernah merasa duit kita lebih besar daripada Singapura. Kan? Sekarang 1 USD, 1 Sing dollar lebih kurang RM3 kita. RM3 dia kita satu Sing dollar 4 kali ganda US kan. Jadi menyebabkan berlaku inflasi. Anak-anak kita ni ataupun dulu bapa saya engineer Felda,
gaji dia lebih kurang dalam apa dekat tak sampai 2,000 pun, 1,000 lebih kan, 1,300 kan, basic lah kan. Alah semua tu. Boleh beli rumah dekat Taman Kawasan Ampang tu harga lebih kurang dalam 99,000. Rumah 3 double story, 4 bilik tau. 2 tingkat kan. Berapa 2,000 square feet dekat tahun 90-an. Tapi rumah yang sama yang saya jual balik dah naik sampai 600 setelah 30 tahun naik 600,000. Tapi gaji budak degree yang zaman bapak saya tahun 90-an dengan sekarang beza berapa banyak? 30% beza. Silap-silap turun lagi. Silap ada degree kerja dekat CWE gaji 900 je. Sekarang ada gaji minimum lah 1,500 kan. Tapi ada degree master. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan masa depan anak-anak kita ni boleh survive tak? Dengan inflasi makin naik, rumah berpuluh kali 600%, gaji naik 20%. Jadi sebab itulah orang, kini saya buka sikit cerita pasal soalan tu relate dengan tadi cryptocurrency tadi kan. Jadi sebab itulah dalam dunia cryptocurrency ni yang blockchain lah, bukan semua orang blockchain saya ni involved dalam cryptocurrency, bukan semua orang involved dalam cryptocurrency, cuma nak faham kenapa jadi famous blockchain sebab cryptocurrency Bitcoin semua tu. Sebab orang nampak bahawa inflasi ni dapat diatasi lah. Walaupun ada jatuh naik, tapi harga asal misalnya Bitcoin tu daripada awal tahun 2008 tak ada nilai, sekarang dah bernilai 40,000 USD. Lebih kurang 180,000 satu Bitcoin. Jadi bayangkanlah orang yang simpan awal dulu. Memang kaya lah. Kalau yang beli sekarang harga dah naik kan. Jadi orang anak-anak muda dia melihat bahawa berlakunya seperti ketidakadilan kepada mereka. Gaji makin besar. Jadi anak-anak muda ni yang generasi baru ni zaman sekarang ni mereka dah nampak bahawa kripto ni penyelamat bagi mereka. Sebab kerja makin banyak, makin kurang. Dulu zaman ayah saya kan, orang dulu okey, gaji kerja masuk universiti je satu kampung hantar. Macam dah masuk confirm, jangan kata kerja cari orang. Sekarang tak. Jadi apa nak buat? Itulah mekanisme ni ditulis oleh Satoshi Nakamoto untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan dalam finance sebenarnya. Ini sebenarnya itu berlaku macam percanggahan sekarang ni kan, orang kata macam ni kan, sebab berlaku pertemuan pemikiran masa depan. Jadi saya ni pula orang yang umur 40 tahun ni, kita faham apakah pemikiran bapak-bapak kita yang orang dulu dengan anak muda zaman sekarang. Anak saya umur baru 6 tahun, dulu 4 tahun, dah pandai dah cari bahan-bahan dekat YouTube. Padahal tak kerti baca. Macam mana dia boleh cari bahan-bahan dekat YouTube? Rupa-rupanya menggunakan VR, voice recognition. Doraemon, Ultraman. Dia yang saya kata, macam mana boleh cari Yusuf Yusuf gunakan ni voice recognition. Padahal ayah dia orang IT, kita tak perasan feature tu. Maknanya budak-budak zaman sekarang lebih bijak dengan teknologi. Jadi kita kena bersedia lah. Jadi akan datang saya yakin sebab ada kajian daripada seorang doktor ni, PhD, dia mengatakan bahawa sistem lama ni akan jadi dinosaur lah kalau banyak lagi ketidakadilan. Bila setiap tahun beratus ribu Dr. Mazli dulu bekas mantan pendidikan mengatakan bahawa setiap tahun ada lebih kurang 180,000 student yang tak boleh bekerja. Dan dah ada mahasiswa jadi perompak, jadi pencuri sebab dia tak ada kerja. Nak makan dia menjadi pencuri, jadi perompak atau bekerja yang bukan. Jadi mereka ni mahasiswa ataupun mereka yang graduated, tak ada kerja sebagainya. Jadi apa pilihan yang mereka ada? Sebab itulah mereka banyak invest dekat Bitcoin. Malah ada yang terjebak dengan scam pun ada sebagainya. Kena hati-hatilah. Tapi akan datang saya yakin kalau dunia kewangan komersial tidak memberi keadilan kepada manusia, terutamanya rakyat-rakyat orang-orang muda ni, mereka akan memberontak dan membuat revolusi lah, ataupun mereka mungkin sendiri akan menukar sistem kewangan yang macam inilah, yang tidak adil ni. Logik Tuhan, betul lah. Jangan compare dengan zaman tuan-tuan kita ni yang ada kerja yang selesa sebenarnya. Cuba tengok anak-anak muda. Apa mereka buat? Mereka menumpang kat rumah kita. Ramai yang tak ada kerja, yang tak ada rumah, menumpang kat bapak, tak kahwin kan, main game. Mereka tak boleh kerja sangkat gaji 1,500, kerja kat CWE kan. Jadi benda macam tu yang sistem kewangan dalam blockchain ni menukar kata ada satu solusi lah. Yang mana mereka beri keadilan, decentralized. Itu dari segmen, tak sempat hari ni. Nanti kan makin tak faham lagi Kang. Okey. Alright. Ada satu soalan, if one day internet ni tak ada internet tak boleh lah. Kalau tak ada internet tuan, jangan kata kita aset, online banking tuan-tuan pun tak boleh nak buat transaksi. Jadi rahsia dia tu je lah. Kalau tak ada internet, tak adalah transaksi, tu je lah. Tapi dalam dunia blockchain ni, dia dipanggil hard wallet yang mana boleh disimpan secara offline. Ini company saya bangunkan teknologi ni, dipanggil sebagai dipanggil wallet untuk simpan kripto tu lah. Maknanya masih lagi kalau tak ada online, kalau tak ada internet, boleh buat transaksi menggunakan secara offline. Ada. Cuma internet ni janganlah katakan blockchain. Yang bukan blockchain pun tak boleh guna, tak ada internet, habis kita.
kan? Kita punya nak tukar, nak pergi, nak travel, nak apa, nak Grab, nak apa semua tu, online banking, semuanya akan habislah. Internet tu core dia lah, kan? Banyaklah orang kata teori akan datang, dunia akhir zaman tak ada internet, itu tak tahulah bila, kan? Itu tak tahulah bila. Okey, supply chain dengan blockchain itu sama, lain. Supply chain itu adalah satu bentuk industri lah. Cuma blockchain ni sangat bagus digunakan untuk supply chain. Supply chain ni rantaian supply, rantaian pembekalan. Jadi blockchain ni adalah data chain. Dia digunakan istilah blockchain sebab apa? Ia menyebabkan data management lah. Dia ada lagi definisi. Tapi blockchain dan supply chain tidak boleh dipisahkan. Bukan sangat bagus digunakan blockchain dalam supply chain. Okey, itu permainan istilah sahaja. Cuma supply chain ni adalah satu bentuk rantaian bekalan. Jadi sangat cantik rantaian bekalan ini menggunakan blockchain teknologi. Dan tujuan blockchain sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah dekat supply chain. Okey, terima kasih Tuan Syarifuddin. Encik Amuli mengatakan adakah do you have a blockchain platform that we can use? What kind of platform? Ethereum, IBM? It depends on what type of solution that you want to use. If you want to use for certain area that involve some sensitive data, maybe you can use private blockchain. So what is private blockchain? Private blockchain controlled by bodies, organization, between all the parties, and they will create some exclusivity on data transaction. But they will create, for example, Mr. Jamal, Effendi, Baim, we can use private blockchain because we want to distribute data between our company or our organization. We don't want to expose the data, some sensitive data, so we can use private blockchain like IBM, Hyperledger, and so on. Like me, I always depends on solution. I use more Ethereum because Ethereum will be a very powerful solution for the integrity and transparency, while private blockchain basically it's like database. Dia macam cloud sebenarnya. Cuma cloud ni still lagi control. Kalau cloud ni dia macam cloud juga. Sebab server ni memang cloud tu konsep awal. Cuma cloud ni control by one people, one company. Dia boleh ambil data kita. Kalau dalam blockchain dia ada konsep kriptografik yang mana data tu tak boleh, walaupun kita cloudkan dia, tapi nak access kena ada kriptografik, kena ada blockchain untuk encrypt dan decrypt, untuk buka dah. Saya gunakan bahasa yang saya tak nak ubah lah. Saya try yang terbaik. Kita menggunakan satu solusi untuk data tu kita transaction, walaupun data tu kita nampak transaksi, tetapi kita tak boleh tengok siapa, kita boleh ambil data tu. Kita boleh tahu ada transaksi tapi tak boleh nak tengok. Sebab dia ada elemen encryption decryption. Okay, good question. Tadi kan saya terangkan supply chain dan Bitcoin. Bitcoin tu kan Bitcoin tu adalah cryptocurrency. Cryptocurrency untuk fintech, supply chain tu industri untuk pembekalan. Jadi bezakan Bitcoin tu untuk cryptocurrency. Dia macam inilah, bila tuan tanya. Supply chain dan ringgit Malaysia tu apa pula? Macam tu lebih kurang lah. Supply chain dan juga Bitcoin ni adalah cryptocurrency. Cryptocurrency digunakan untuk finance, untuk kewangan. Dia adalah payment, sistem payment pembayaran. Mungkin juga dalam supply chain tu, untuk membuat transaksi Bitcoin tu kita boleh menggunakan Bitcoin. Dia part element of it lah, boleh digunakan lah untuk pertukaran, untuk insentif, untuk bayar ke boleh. Macam kita. Anggap je lah, Bitcoin ni adalah satu sejenis, dia bukan mata wang sebenarnya. Tapi boleh kata sejenis mata wang yang diterima secara dalam industri, dalam komuniti, yang tidak boleh dikawal oleh orang. Jadi digunakan untuk dalam industri, untuk pembayaran sebagainya lah. Okey, itu dulu. Mr. Jamal, saya serah balik kepada Mr. Jamal untuk mungkin memberikan soalan yang lain. Kita teruskan. Bagaimana teknologi blockchain membantu integriti dan transparansi dalam pentadbiran negara dan seterusnya membantu ekonomi negara? Okey, saya nak berkongsi satu maklumat yang sangat penting yang saya pun sebab saya telah pergi ke Switzerland pada 3 tahun lepas lah, 4 tahun lepas, dan saya akan kembali ke Switzerland balik hujung bulan lepas raya ni. Saya akan ke Germany. Germany akan satu event nama dia Hannover Messe. Hannover Messe ni, festival ni sebuah event berkaitan dengan 4.0 technical punya orang ada kat situ. 4.0 tu berasal daripada tempat tu. Dan kita nak bawa produk kita rakyat Malaysia ni ke Germany, dan kemudian kita akan pergi ke Itali untuk selesaikan isu-isu halal blockchain untuk Europe market, dan saya akan ke Switzerland lah untuk buat engagement dengan komuniti blockchain di sana, dan betul kita ke Saudi lah. Saudi pun dah minta dah solution berkaitan dengan blockchain fintech ni. Dengan kita punya insya-Allah partner, potential partner kita di Saudi, pergi umrah sekali. So saya akan banyak travel sebenarnya. Jadi bila kita kata integriti ni, sebenarnya dia adalah benda yang sangat-sangat penting akan datang. Sebab itulah kalau tengok dekat sini, yang mana World Economic Forum
telah membuat satu bentuk dipanggil gagasan untuk memastikan adanya dipanggil gagasan yang digunakan untuk dipanggil untuk aktiviti yang mana banyak sekali research yang telah digunakan seluruh dunia untuk memastikan transparansi dalam pentadbiran kerajaan. Dan ini mereka sebut mereka telah war-warkan, dan ketika saya di New Zealand, satu badan nama dia PACI, ada satu biro di bawah World Economic Forum, nama dia Partnering Anti Corruption Initiative. Mereka telah menggagaskan satu bentuk satu bentuk solusi yang berkaitan dengan dipanggil integriti yang diketahui oleh seluruh dunia, bahawa itu solusi yang boleh dimanfaatkan. Jadi gagasan itu dipanggil sebagai Tag for Integrity, dan ini adalah satu bentuk yang besar yang saya nak share dekat sini. Tuan-tuan boleh tengok kat sini ini penting sangat. Alright. Jarang disebut kat sini. Okay, bila buka dekat widget WeForum ni, Tag for Integrity by World Economic Forum, mereka ni bersidang setiap tahun, awal tahun biasanya. Seperti tahun ni buat dekat Singapura, tapi dia akan bersidang dekat Zurich, dekat New Zealand, dan semua pemimpin besar dunia akan berkumpul dan mereka meletakkan nampak tak, open data, e-governance dan blockchain ni sebagai satu bentuk teknologi yang nascent teknologi, dipanggil sebagai teknologi yang sangat penting untuk teknologi, namanya blockchain big data analytics. Jadi dekat sini digunakan untuk government transaksi, digunakan untuk public procurement, yang digunakan untuk ini projek-projek yang ada seluruh dunia, digunakan untuk tag, digunakan untuk mungkin untuk financial crimes punya research dan sebagainya, macam-macam Basel Institute ni mereka gunakan blockchain untuk research berkaitan dengan financial crimes, analytics, reporting. Tapi sayangnya tak ada yang Malaysia. Ada Indonesia, mana Malaysia? Itu yang saya bagi tahulah dekat beberapa agensi government. Patutnya kita pun kena involve. Kalau tak, macam mana kita nak jadi negara yang hebat kan? Ini gagasan ni dah sebut dah, disebut oleh World Economic Forum. Mereka terang-terang tulis kat sini on the blockchain sebagai catalyst, sebagai teknologi yang penting. Jadi dah banyak riset. Termasuklah sekarang dah ada ISO ABMS 37001, yang mana selepas ini nak company yang tak pergi di ISO tidak lepas dari segi kalau ada masalah berlaku rasuah di kalangan staff, semua orang akan didenda termasuk pihak atasan. Jadi ABMS audit trail ni boleh menggunakan blockchain teknologi. Sebab itulah pihak Working Forum telah membuat this kind of gagasan untuk trust dan integrity lah, yang mana mereka gunakan ini sebagai platform untuk accelerate anti-corruption effort dan juga untuk reduce amount of the impact tu dia nak filter. Jadi kat sini mungkin saya boleh share video yang sangat penting, yang kalau tuan-tuan tengok dekat sini, dia digunakan sangat bagus untuk government operation misalnya. Kalau tengok kat sini saya tak boleh buka pula kat sini, kejap. Dekat saya punya, nampak tak slide saya? Tuan Jamal, nampak tak saya punya slide? Tak ada. Tak ada Saya share sekali lagi. Alright. Macam mana ianya boleh digunakan untuk data transaksi dan melibatkan melibatkan kerajaan punya orang kata apa, bidang kerajaan punya involvement lah untuk memastikan integriti. Dan ini salah satu bentuk contoh yang sangat baik untuk kita pelajari dan kita tengok macam mana solusi ini telah ada dekat luar negara. Cuma dekat Malaysia ni masih lagi baru dan tak ramai orang sedar bahawa perkara ini sangat-sangat diperlukanlah di peringkat negara. Dan dia melibatkan data-data, melibatkan kerajaan, data-data melibatkan, tadi saya bagi tahu,
kata-kata melibatkan integriti untuk transaksi supaya termasuk untuk property juga boleh, land title yang banyak berlaku penipuan. Kadang-kadang orang pejabat tanah sendiri, minta maaf kalau ada kat sini, yang menukar data. Lepas tu kadang-kadang kita tengok kan, orang pejabat tanah ni ramai yang kaya-kaya. Tanah banyak kan, sebab dia tahu data tu tidak diklaim oleh pewaris dan sebagainya. Dan lepas tu hilang pula, geran tanah boleh hilang pula, tak ada rekod dan sebagainya. Dan itu semuanya kita boleh gunakan untuk tujuan dipanggil untuk tujuan integriti dan sebagainya lah. Dan itu antara yang saya fikir dapat dimanfaatkan lah. Saya rasa saya boleh menjawab lah persoalan daripada pihak moderator tadi. Jadi sisa cerita, data blockchain ni digunakan untuk pentadbiran kerajaan dan juga melibatkan dipanggil orang kata apa, memastikan supaya tidak berlakunya isu-isu yang berkaitan dengan orang kata apa, rasuah dan sebagainya lah. Dan itu yang saya nampak sangat penting dan kita boleh manfaatkan dalam dunia dalam pentadbiran kerajaan. Okey, Ini Tuan, contoh. ada soalan. Okey. Mana tadi? Kenapa ada ulama yang kata kripto haram? Sebab itulah saya terang lah, saya pernah bukan berdebat lah, berdiskusi secara hangat jugalah dengan seorang ustaz. Dia kata Fendi haram ni. Jadi itulah saya rasa saya terang lah, sebab saya ada ulama ni kan ada pelbagai ulama yang sangat tegas, sangat yang sederhana dan ringan, betul tak? Jadi saya berpegang kepada ulama yang menyokong antara advisor kita ni memang faham dan sebagainya. Jadi ulama yang tegas ni kadang-kadang mereka melihat perspektif yang berbeza sikit, yang tegas sikit lah. Jadi ada ulama yang mengharamkan kerana apa, digunakan untuk manipulasi. Manipulasi ni memang jadi haram untuk game dan sebagainya. Tetapi ada juga ulama yang membenarkan lah. Jadi perspektif mana yang ulama mana yang anda cakap tu kalau haram? Kan kalau dia kata haram tu mungkin sebab dia orang yang tegas, strict, tapi dia bukan mewakili majoriti kan. Dia hanya mewakili pendapat dia lah. Jadi saya berpegang pada pendapat yang membenarkan. Kita boleh tengoklah daripada Datuk Daud Bakar, Tasir Daud Bakar, kita ada Ustaz Zaharuddin kan. Selagi kripto tu digunakan untuk bukan tujuan sebagai aset, dibenarkan. Kalau digunakan untuk gambling, digunakan untuk manipulasi, maka haram. Tapi kadang-kadang setengah-setengah ustaz-ustaz kan, kadang-kadang dulu-dulu pun sama je. Kenapa ada je ulama kata internet haram kan? So dia bergantung kepada ulama tu sendirilah. Kadang dia mungkin jenis yang syadid ni, habis semua dia kata haram. Sebab dia kata benda tu tak nampak, tak boleh pegang. Tapi kadang-kadang setengah ustaz itu tanya dia, kalau yang program dia haram, ustaz ada wallet tak? Ustaz pernah buat transaksi tak? Ustaz pernah pegang tak? Ustaz pernah tengok tak? Kalau dia tak pernah pegang, susah sikit. Kadang-kadang dia tak. Kadang-kadang bukan semua Saya nampak mereka ni kadang-kadang membaca segi teks textual. Mereka tak betul involved. Tak terlibat. Jadi mereka kata haram lah sebab apa? Banyak alasan lah, katanya tidak dipegang oleh kerajaan lah. Dah kalau dah kerajaan dah sekarang dah benarkan macam Malaysia ni, dah benarkan kripto aset, kajilah. Ada je polisi yang dah dikeluarkan 5 cryptocurrencies, 4 crypto exchange. So dah boleh lah kan? Dulu alasan dia kata haram sebab apa? Kerajaan tidak boleh kawal. Sekarang kerajaan dah kawal. Kerajaan pantau pula. So apa hukum dia pula? Berubah kan? So macam itulah. So saya bukannya ustaz bidang agama, cuma dari segi perspektif agama ni dia ada banyak pendapat. Jangan kata pasal kripto, pasal semayang, pasal solat pun mereka bertelagah kan. Minta maaf kalau ustaz kat sini kan. Solat tarawih berapa rakaat, kunut tak kunut, itu pun bertelagah beribu tahun. Ini kan benda yang baru. Boleh tak kita ambil darah transplant anggota, darah orang non-Muslim untuk derma darah kan? Benda macam itulah. Betul tak? Adakah muzik ni haram ke tak haram? Pun tak habis-habis berbahas tu. Ada yang kata muzik haram, ada yang kata muzik tak haram, kan? Ada kata musafakah Quran tu haram, ada kata halal kan. Jadi kadang-kadang itulah masalah kan. Masalah orang Islam ni kadang-kadang kita berdebat benda-benda yang buruk lah. Benda-benda yang untuk kebaikan ni jadi kurang. Kita jadi rigid lah. Patutlah saya buka balik pelontaran kepada tuan-tuan. Kat mana orang Islam yang mampu buat handphone? Cuba bagi saya nama company orang Islam, negara Islam yang boleh buat handphone. Pengguna ramai orang Islam. Itu secara umum lah. Saya tak berani menjawab secara detail. Kalau ada ustaz kat sini nak menggunakan hukum-hukum syariah dan sebagainya tu, minta maaf lah. Saya akan share balik lah.
pendapat ustaz-ustaz yang membenarkan. Saya bukan kepada ustaz-ustaz yang membenarkan. Okey. Alright, okay, soalan kepada seterusnya. Pada pandangan tuan, di Malaysia blockchain masih di peringkat awareness atau dah ready fasa pelaksanaan? Jika nak buat di peringkat private blockchain, macam mana nak start? Macam soalan tadi? Okey, pada pandangan tuan, Pada pandangan tuan, di Malaysia blockchain masih di peringkat awareness atau dah ready fasa ini soalan bagus. pelaksanaan? Thank you tuan. Senior Jika nak Ishak. buat Okey. di peringkat private blockchain, macam mana nak Kita start? boleh menggunakan open source. Saya bersedia untuk bersama dengan Tuan Ishak untuk memulakan dulu, start dulu benda-benda yang simple. Contohnya kita start dulu dengan benda yang land title, kita letak dalam blockchain. Jadi kita start. Tapi lama-lama kita perlu buat sedikit dipanggil discovery session yang mana nak tahu dulu kat mana level company yang terlibat ni kesediaan mereka. Kalau mereka masih lagi digital, masih lagi manual, kita kena upgrade dulu for digitalization dulu. So dia ada step by step dia ada parameter dia. Dia bukan semua orang perlukan blockchain. Kalau orang yang nak jual semua kata tak. Bagi saya akan tengok kat mana level dia. Kalau untuk starting point kita boleh menggunakan Ethereum blockchain yang lebih murah kalau banding Hyperledger, yang jimat, dan kita boleh start meletakkan data tu dalam bentuk blockchain dulu. Jadi tuan-tuan, jadi kita dapat buat. Kedua, mungkin dah boleh start projek-projek crowdfunding menggunakan blockchain punya fintech untuk setengah-setengah projek property. Sekarang government kata dah keluarkan 2 license untuk IEO. IEO ni dipanggil initial exchange offering. Dia macam konsep crowdfunding untuk dapatkan funding untuk develop satu projek. Kita start dengan tu dulu. Jadi kita start dulu satu building. Kalau untuk operation, blockchain kan dulu dia punya audit, dia punya certificate, digitalkan dulu. Jadi saya rasa boleh start. Kalau tuan macam tuan Ishak daripada dunia property, let's go lah kita buat sama-sama. Kita start dengan satu projek property dulu, satu building dulu kita test untuk kita buat crowdfunding. Dari situlah dia akan bermula. Dan saya yakin Malaysia akan menjadi sebuah negara yang hebat kalau kita boleh lead this thing. Sebab kalau kita compare dengan Singapura misalnya kan, Singapura ni tidak ada apa-apa bahan, tidak ada apa-apa pun kelebihan pun sebenarnya, tapi sebab mereka ni kecil, geografi yang tinggi dan mereka mereka lead dekat finance punya industri, mereka terus kekal relevan ke depan sebab mereka control, mereka kuat dengan aspek distribution, mereka lead. Yang mana sepatutnya kita pun boleh lead sebab Malaysia, Indonesia ni kita masih lagi purata rakyat kita rakyat muda. Kalau dekat Singapura sebab kurangnya kanak-kanak, dia dah masyarakat dah jadi negara yang orang tua, ramai dah 60 tahun ke atas. Jadi tak nak nanti mereka akan bergantung kepada negara yang banyak orang muda macam Malaysia, Indonesia dan sebagainya lah. Lagi pula kita ada banyak resources. So betul kita masih lagi di peringkat awareness berdasarkan laporan Accenture mengatakan bahawa laporan Accenture mengatakan bahawa akan matang pada tahun 2025, tapi mungkin lebih awal lagi sebenarnya. Sebab saya nampak Malaysia dah mula announce banyak dipanggil framework, polisi, dan saya yakin sangat positif dekat Malaysia. Dan kita nak lead benda ni. Kalau tuan-tuan daripada industri yang tak pernah lagi try untuk memulakan sesuatu, kalau boleh industri tuan mulakan sesuatu, akan jadi satu benchmark pula kalau property misalnya. Tu saya nampak. Jadi tak ada masalah. Betul. Banyak benda yang kita boleh buat. Actually dia menggunakan public blockchain, tetapi dipanggil dia dalam istilah blockchain dipanggil sidechain, yang mana kita masih lagi dia consider private, yang mana access control kita hanya benarkan kita saja yang terimalah untuk starting point. Untuk sebab jimat cost kita boleh gunakan public blockchain. Juga private blockchain boleh juga. Dia bergantung kepada costing punya direction lah. Alright. Tadi ada tanya di PIM tu ada tanya Fatwa Mufti, itulah saya pun pelik juga kan. Mungkin Fatwa Mufti ni dia melihat aspek dia tak, mungkin saya nak bertemu lah dengan Mufti wilayah ni kalau boleh. Saya nak bertemu face to face. Saya tak sempat aja, tak ada masa jumpa dia. Tapi saya rasa mungkin yang saya dah baca dah report tu, cuma masih lagi dia kata dia kata tak cukup sifat tu sebab dia comparekan dengan duit kertas sebenarnya, dengan duit currency kan. Tapi bagaimanapun blockchain boleh dicukupkan, sifat tu boleh dibuktikan melalui technical punya explanation lah. Dan saya lebih suka berpegang kepada pendapat Tan Sri Daud Bakar. Saya tak ulang panjang, tetapi saya rasa kalau Mufti wilayah kata dia bertegas nak mengatakan dia haram, maka dia kena pergi dekat AC tu. Dia kena berdiskusi tu dengan Tan Sri Daud Bakar tu. Tan Sri Daud Bakar ni syariah chairman syariah untuk Central Bank kan. Jadi
Kalau sekadar umum itu okeylah mungkin untuk guideline, tapi for me saya tak berpegang lah pada pendapat beliau lah, saya berpegang pada pendapat ulama lain yang membenarkan untuk itu hanya untuk cryptocurrency lah kan, part of it lah. Kalau nak katakan tak cukup sifat stock market pun sama juga kan. Lagilah pernah berlaku jadi RM5 jadi RM5 dan sebagainya kan. Banyak je benda yang tak boleh yang boleh pegang sekarang ni, digital online money kan. Walaupun bertukar pada ringgit, sama juga kripto pun bertukar juga kepada duit fiat. Digital online pun kadang dah tak ada nilai fizikal pun kan. Yang saya fahamkan, yang kalau ikut Ustaz Zahrul, dia mengatakan haram bila digunakan untuk manipulasi, spekulasi, digunakan untuk tujuan gambling dan sebagainya lah. Alright. Bagus ni. Terima kasih DPM Putrajaya berkaitan dengan yes, kita akan buat next class is kelas NFT. Tapi kelas NFT ni kena proper lah setup tu, sebab ini melibatkan benda yang kewangan kan, kena betul-betul orang yang berminat, yang nak faham, dan mungkin akan ada charge yang terlibat, tapi boleh kita buat umum untuk open boleh kan. Tapi bagi saya bila nak go for serious macam NFT ni, maknanya kena cari orang-orang yang at least dia dah ada basic blockchain, at least dia nampak benda ni sebagai benda yang positif lah. Tapi nanti kan kalau dibuatnya nak berdebat, dibawa hukum agama ni pening juga kan. Kalau at least dia dah faham lah kita, tapi saya okey je. Kalau dia tak faham, kalau dia tak faham okey. Saya rasa betul. NFT ni benda yang dah jadi benda yang jadi hype. I think saya boleh bantulah di PAIM Putrajaya untuk awareness lah. Untuk awareness dan juga macam mana nak expose anak-anak kita kepada blockchain adalah dengan cara memastikan mereka ini dapat banyak maklumat tentang digital IT. Mereka sebenarnya dah mula dengan cara secara dari awal kalau boleh dedahkan mereka ni dengan solution provider macam saya. Saya start banyak ajar anak-anak ni dengan kelas-kelas programming, digital solution. Ini masa depan lah. Kalau di masa hadapan anak-anak ni tak belajar digital, mereka akan ketinggalan, mereka akan lost. So hampir almost everything akan. Dulu kita kata satu rumah satu hafiz kan, satu rumah satu engineer. Sekarang satu rumah satu programmer kena ada at least, ataupun basic kefahaman. Jadi saya mencarankan boleh pergi dekat boleh hubungi saya secara directly, ataupun nanti bolehlah tengok macam ni diplomablockchain.com ni untuk mereka lepas SPM untuk mendalami, belajar dan dapat dipanggil apa pendedahan awal dan sebagainya kan, sebab inilah dunia masa depan. Jadi banyak peluang-peluang pekerjaan di Kendaki ni berkaitan dengan blockchain. Dan kajian-kajian menunjukkan bahawa blockchain programmer, blockchain ataupun community manager ni banyak high demand dekat seluruh dunia sekarang. Itu antara yang saya rasa kita boleh start lah dengan education. Alright, Tuan Effendi. Okay. Soalan yang terakhir ni, bagaimana ingin bermula dalam industri teknologi blockchain dan kelebihan menjadi pakar blockchain tech? Alright. Okey, ini soalan yang bagus. Saya rasa tadi sesuai lah tadi dengan soalan DPIM saya berjaya dengan juga soalan moderator. Menjawab ni lah. Menjawab ni. Okey, how to build a career in blockchain Saya rasa ni lebih sesuai lah. Okey. Pertamanya, apa kelebihan dalam blockchain ni? Pertama, boleh bekerja dalam bidang orang yang less competition, kurang demand. Saya sebagai blockchain architect. Blockchain architect ni dia cerita tahu. Blockchain architect ni dia macam architect building yang mana kita akan combine engineer, orang yang bahagian technician, orang yang kuli nak buat bangunan kan. Kena tahu programming kan. Dan ada 4 orang je kat Malaysia ni. Yang lain semuanya non-Muslim dan 2 orang overseas, seorang bukan Melayu, saya seorang je. Kalau itulah saya sampai dah tak ada masa dah untuk keluarga, untuk diri sendiri kan. Badan pun tak boleh gemuk, kurus, tak fikir untuk fardu kifayah, untuk negara, untuk agama, bangsa dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni banyak expertise yang diperlukan. Dan kalau tengok kat sini, saya terangkan macam nak bermula. Nampak kat sini. Ini LinkedIn tahun lepas. Tahun lepas dan 2 tahun lepas. Apa kerja yang paling diminat ini LinkedIn kajian mereka besar tau. Blockchain yang pertama. Dan juga blockchain developer yang pertama Kedua, macam mana nak start? Pertama, tadi macam ni lah. Dia kena start dengan macam ni. Apa yang dibuat oleh TPI ni sangat bagus. Tak banyak sebenarnya Chamber of Commerce yang Melayu Islam yang involve pun. Mereka dah stigma. Blockchain je kripto haram, lagi-lagi dibaca pula wilayah Persatuan punya mufti, terus haram. Padahal kalau nak kata haram macam tu,
Banyak je ulama yang menghalalkan kan. Jadi tertutup. Tapi kalau yang saya banyak dijemput, teranglah saya banyak dijemput oleh mereka usahawan daripada Dewan Perniagaan Chinese, antarabangsa, berbanding. Ini yang saya rasa first time Dewan Perniagaan yang Melayu dan Islam. Tahniah diucapkan kepada DPIM kan. Saya pun tak tahu kenapa. Saya pula jenis yang orang kata kita hidung mancung hidung tak mancung kan, kita sorong kan. Kita tak adalah. Saya nak kalau panggil saya datang. Saya tak adalah nak offer diri sebab saya tak nak. Saya dah tahap saya sendiri, dah tahap saya bukan lagi nak mencari customer dah. Orang mencari saya tak henti sekarang ni kan. Itu kalau saya lah. Dan saya nak create lagi buat talent. Jadi apa kena buat? Knowledge penting. Tanpa knowledge maka akan berlaku kejahilan dan berlaku ketidakfahaman, malah scam pula yang dia orang akan involve. Okey, kedua komuniti yang macam ni, komuniti macam DPIM. Mungkin nanti DPIM saya nak jadi member DPIM lah nanti saya officially tahun ni. Saya nak bantu dari sudut digitalization kan untuk usahawan, tak seperti blockchain. Mungkin kalau blockchain tak sedia, tapi at least bridge to the blockchain tu mereka dah start standby. Kan? Saya nak bantulah orang-orang kita kan. Tak kisahlah pun bolehlah pro bono kan. Yang penting saya boleh bantu mencurahkan dari segi orang kata nak pahala insya-Allah kan. Maknanya saya tak ada cacas lah. Basically memang kalau kat overseas tu kita banyak pergi kat peringkat antarabangsa sebenarnya. Kemudian kena create the platform. Tadi soalan Tuan Isyad betul. Platform kena create. Jadi pertama knowledge penting. Kemudian kena involve knowledge, kena join community, kena faham fundamental. Lepas tu kena belajar apakah value blockchain itu sendiri. Ini antara elemen yang perlu ada lah macam nak start. Kena faham perbezaan blockchain. Tadi Tuan Ishak dah tanya tadi dia dah tanya private blockchain. Dia dah faham tu. Jadi understand how different blockchain platform works. Macam nak gain knowledge dan sebagainya. Ini masa saya kat Jerman lah. Kalau nak jadi macam saya, kena ada 1, 2, 3, 4, 5, 18 skill ni lah. Kena faham. Programming, smart contract, kena community, kena faham business integration, memang penting. Tapi menyeronokkan sebab kita rasa tanggungjawab kita kepada tanah air, bangsa, agama, negara, fardu kifayah tu kita rasa ini peluang. Dan saya menyumbang something untuk permulaan. Tak ramai orang Melayu involve. Ini yang kena ada. Kena ada faham standards knowledge, front end, back end, IT, the tech stack of the technology tu besar. Banyak benda kena bermula lah. Tapi sekurang-kurangnya kalau orang tu ada IT background lagi senang. Tapi tak semestinya orang IT. Kalau dia orang bisnes yang berminat pun dia boleh upgrade. At least dia faham konsep. Ini yang perlu mereka adalah bermula dengan tadi knowledge, community dan platform. Platform ni mungkin dia start dengan cryptocurrency tu tak apa. Install wallet-wallet yang ada yang dimiliki oleh kerajaan macam Luno sebagainya. Belajar sikit, beli sikit-sikit kripto yang dibenarkan untuk tengok, untuk rasa lah kan. Lepas tu barulah boleh tak hukum. Saya selalu tanya kalau ada ustaz dia tanya saya haram tak haram. Pertama saya tanya, ustaz, ada tak wallet? Pernah tak guna wallet? Ada tak wallet blockchain? Ustaz tunjuk dulu wallet blockchain. Kalau tak pernah guna, saya tak terima pendapat dia. Sebab macam mana you buat hukum haram, you tak study. Kan? Study tak salah. Kalau okeylah, kalau dia kata haram, you ambil wallet untuk study kan, tapi macam mana dia letak? Saya pernah jumpa tau, dia cakap lebat tentang haram halal ni, tapi tak pernah ada wallet pun. Pernah, saya malah sebut nama siapa. Nampak tak? Maknanya sembang dia lebih. Nak haram, nak famous. Nak haram-haram teknologi kan. Dah letak ke mana pun umat Islam ni kan. Kan? Itu yang saya cakap lah. Saya tu kalau boleh saya nak jumpa ulama, bukan nak cabar dia, saya nak tengok ustaz pernah tak okey, so saya akan suruh buka wallet, saya akan terangkan dia benda apa teknologi tu, macam mana buat transaction, saya akan ajar dia. Kalau tuan boleh lorongkan saya bertemu dengan dia lah. Of course lah saya pun ada juga basic agama kan, kita boleh cakap bahasa Arab juga, kita ambil bahasa Arab third language kan, boleh je cakap bahasa Arab, tak ada masalah kan. Ada juga lah baca kitab, baca kitab ni kan. Tapi yang penting sekarang ni saya nak pastikan ulama-ulama yang kata haram tak haram ni, you sendiri kena involve dalam teknologi juga, at least faham. Saya ada ulama, saya punya partner, orang alim daripada overseas. Kena dia belajar, dia alim, dia hafiz Quran, dia pandai baca kitab-kitab, dia buat programming. Ni orang luar negara lah. Alim, hafiz Quran, dia dah taraf ulama, high level ulama sebab anak murid dia menjadi ulama. Nama dia Ustaz Syakur Brooks. Tahu programming, tahu kripto. Jadi kadang-kadang saya susah sangat nak debat, saya hantar je dia. Ustaz, kau cakaplah bahasa Arab sesama dia kan. Cakaplah bahasa Arab. Kita ada. Jadi saya ada ulama macam tu. So, saya very confident untuk berdebat ataupun untuk bercakap. Kan? Kalau tuan nak haram, pergilah tuan haram-haram lah. Pergilah dengan haram tu kan. Tak ada masalah lah kan. Tapi janganlah nak menerakakan saya kan. Kita pun ada pendapat kita kan. Macam itulah. Terima dengan terbuka dan sebagainya lah. So, ini kita buat. Dan ini yang saya involve. Saya punya pengalaman di seluruh dunia. Bercakap lebih daripada 2 negara. Banyak dekat luar negara lah. Jemput kat overseas. China, Japan, USA invite saya dan kita ke Germany. Dan ini buku yang saya tulis.
berkaitan dengan blockchain, teknologi, AI. Nah, ini dapat tak demand-demand yang banyak ni. Kalau ikut gaji ni, gaji lebih kurang 100K tu senang dapat kalau ada effort dalam blockchain dan banyak. Ini average gaji lah. Kalau kita tukar duit Malaysia ni lebih kurang 20 to 40K. Dalam dunia blockchain ni lah, orang blockchain ni dia makam tinggi lah. Kalau wali tu untuk wali kutub lah. Dia kalau ulama besar lah dalam IT. Sebab dia memang agak high level sikit kalau untuk blockchain. Jadi ini company yang nak pekerja-pekerja blockchain sekarang ni. Ini yang top 10 company yang terhebat dunia ni, company semua yang berkaitan dengan digital. Kena faham tuan-tuan. Company yang terlibat, company yang paling power dalam dunia sekarang ni, macam Google, Microsoft ni company yang top, yang terkaya di dunia. Tesla, IBM ni company yang nak blockchain sekarang ni. Apa maksud dia? Maksud dia sangat penting. Kan? Okey. Ini company yang dah gunakan blockchain. Macam DHL Cyberjaya KL dah minta pekerja blockchain dah sebagai developer. Dia orang sanggup bayar RM20,000 sebulan. Itu blockchain. Blockchain punya yang DHL kat Malaysia dah start buat iklan dah. Macam ni lah Siemens dan kat Finance. Ini semuanya yang gunakan blockchain sekarang ni dan mereka nak pekerja dalam blockchain sekarang ni. Dunia barulah kurang rakyat Malaysia. Ini tempat yang boleh digunakan untuk mencari peluang-peluang kerja. Ini platform untuk mencari kerja dekat worldwide lah. Yang banyak sekarang ni sebab BKP, COVID, kerja dekat Malaysia, duduk kat rumah, boleh buat solusi dekat untuk overseas. Banyak macam tu sekarang ni. Inilah pengalaman saya dengan Datuk Seri Bakar, saya dengan dekat overseas. Ini dekat pengasas Ethereum ni. Indonesia dah lama dah. Indonesia very advanced. Sebab mereka ni tak duit government. Universiti ni tanggung sendiri. Mereka ni sangat agresif. Saya akan balik ke Indonesia untuk bercakap mengenai blockchain dan fintech. Kan? Dan ini penulis-penulis buku yang terkenal lah. Itu saja. Jadi apa kita boleh buat? Kita buat banyak kolaborasi, kita harmonikan framework lah. Institusi agama kena faham. Saya pun terlibat dalam council member untuk MAWIP dan sebagainya. Untuk Tech 4.0, saya part of the strategic council member dalam MAWIP, diminta pendapat tentang 4.0 dan sebagainya. Macam mana education kita boleh buat. Ini saya ni orang tengah. Yang mana kita boleh gabungkan industri dan juga pihak universiti untuk memastikan mereka ni ada sinergi dan juga banyak lagi research. InsyaAllah kalau Malaysia menerima blockchain, saya mengharapkan bahawa pemimpin masa depan negara melihat blockchain sebagai tempat alat transformasi kepada negara. InsyaAllah kita boleh atasilah masalah rasuah, masalah penipuan, masalah perpecahan. Sebab apa kalau kita boleh memastikan data ni integriti. Punca rasuah adalah kerana tidak ada integriti data sebenarnya. Betul tak? Orang seorang kawan dan sebagainya. Kita boleh kawal dekat pasport, dekat sepadan, ID kita, dekat kita punya tax, punya pengurusan kewangan, tender-tender dekat kerajaan. Kalau kita boleh blockchainkan, insya-Allah kita boleh atasi integriti. Pelan dasar integriti Malaysia dah lama dah, tapi kenapa rasuah masih kuat? Kenapa? Itulah sekarang kena beri peluang kepada orang teknologi macam saya ni untuk bercakap. Tapi kita bukan orang yang politik, tak pandai nak bodek, kita hanya buat kerja kan. Jadi tuan-tuan lah kalau yang ada kaitan dengan orang atas, orang-orang besar, saya bersedialah untuk berkongsi maklumat dan saya bersedia juga untuk, tadi saya suka dengan idea di PIM Putrajaya, macam mana kita buat kelas NFT. Bagus, mungkin next session kita fokus pada NFT pula. Mungkin kita boleh fokus pada NFT kan. Kita buat secara fizikal lebih better lah. Sebab kadang-kadang kalau buat secara online ni, kadang-kadang saya rasa macam tak adil. Yang buka muka saya dan juga Tuan Jamal je lain semua tengah minum kopi ke, tengah korek hidung ke kan. Saya biasa kalau saya dengan saya tegas. Saya nak semua buka muka sebab fair lah kan. Macam kita meeting, kadang banyak meeting kan. Seorang kita seorang buka muka kan. Jadi kena buka muka. Kalau saya dah betul serius nak go serius, saya akan semua nak kena buka muka. Kalau tak boleh buka muka, tak payah datanglah kelas ni kan. Kita tak tengok muka kita macam mana, siapa yang bercakap kan. Saya nak propose. Saya masih lagi menekankan adab kemelayuan lah kan. Kalau saya punya kelas, saya mengajar dekat universiti, dekat mana tempat-tempat untuk pengajaran lah. Saya ni walaupun muda 40 tahun tapi masih lagi ada cara orang lama kan. Cara baby boomers kan. Macam cara kat sekolah pondok kan. Mesti kena jelas, tak boleh mengantuk, tak boleh buka handphone. Saya tegas bila mengajar. Sebab ilmu ni mahal. Betul tak? Jadi kita kena menghargailah. Dan saya harap tuan-tuan semua boleh sebarkan maklumat ini dan menjadi amal jariah untuk kita semua, untuk pembangunan negara, untuk umat Islam. Sepatutnya umat Islam kena kuasai ilmu blockchain. Sebab apa? Elemen blockchain itu sebenarnya ada elemen dari Al-Quran itu sendiri. Dan kalau dekat kelas saya mengajar kat universiti, saya tekankan macam mana kaitan dengan satu kajian oleh Ibn Khaldun dalam kitab Al-Mu'ammah,
berkaitan dengan satu kitab nama dia Al-Mu'ammah Fil Istikhraj. Dia berkaitan dengan satu kitab berkaitan dengan kriptografi. Itu adalah ilmu-ilmu awal blockchain teknologi. Jadi umat Islam mempelopori, tapi akhirnya orang bukan Islam yang menambahbaikkan dan menjadikan teknologi lebih hebat. Bila saya kaji benda ni, hebatnya benda ni. Dan saya all out sampai sekarang lah. Makan, tidur, minum, main, mimpi semua blockchain. Kan? Jadi saya bersedialah untuk bersama dengan DPIM untuk mengembangkan knowledge ini di peringkat yang lebih besar. InsyaAllah. Terima kasih dan saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada DPIM kerana berikan peluang ni, slot ni. Dan saya sangat menghargailah peluang ni kan, sebab tak dapat kan biasanya yang jemput kita ni orang luar negara, yang non-Muslim, Chinese kan. Jadi bila orang bangsa kita sendiri, kebanyakannya lah majoriti kita sendiri, saya rasa macam bersyukur. Alhamdulillah, Allah dah buka ruang lah ni untuk kita kembangkan lagi di peringkat yang lebih luas, insya-Allah. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Tuan Jamal. Okey, terima kasih Tuan Effendi, penjelasan yang amat jelas. Memang hangat kita punya perbincangan pada malam ini. Ramai lagi yang masih menunggu ilmu-ilmu yang lain. Kalau nak lanjutkan sehingga pukul 1 type 1, nak lanjutkan sampai pukul 2 type 2. Okey, terima kasih juga sekali lagi kerana sudi untuk bersama-sama dengan DPIM, rakan-rakan semua ni. InsyaAllah ini satu permulaan, satu perjuangan bagaimana kita nak membangunkan negara kita ni dengan ilmu-ilmu blockchain ini, transparansi seperti yang Tuan Fendi cakap tadi. Bagaimana kita nak mengubah kembali supaya negara Malaysia ini kembali orang kata dipandang tinggi ya. Jadi mungkin selepas ini seperti yang kita harapkan ada kelas NFT ke ataupun ada apa-apa yang kita boleh kongsikan nanti, insya-Allah kita akan war-warkan lagi kepada rakan-rakan semua. Dan untuk makluman, tuan-tuan boleh juga mengikuti Tuan Effendi ni dalam Facebook beliau. Effendi apa nama? Effendi Zulkifli ya? Effendi Zulkifli. Saya share kat sini lah. Share kat sini. Facebook banyak program-program ataupun perbincangan yang dia berkongsi di Facebook. Jadi saya tiap-tiap hari memang akan tengok dia punya Facebook, nak tengok apa update yang terkini. Ini yang orang kata masa depan anak saya pun yang baru, anak saya tahfiz, baru dah habis dan ambil fast track SPM baru aja habis. Ini juga saya nak lorongkan dia kepada blockchain lah. InsyaAllah boleh belajar dengan Tuan Effendi ya, anak saya ni. Jadi kita nak ilmu-ilmu digital ni menguasai. Saya memang sangat suka lah. Kita pun pernah buat kelas, kita ada buat macam akademi robotik, akademi untuk programming untuk kanak-kanak kan. Jadi kita start dari awal dulu. Jadi kita bagi dia hafiz Quran, kita bagi dia buat programming. Jadi kuat tau. Dia hafiz Quran, dia tahu programming. Kemudian kita upgrade pada blockchain. Wow. InsyaAllah lah. Ramailah orang Islam, orang Melayu ni akan jadi somebody lah di masa hadapan. Itu harapan kita lah hari ini kan. Dan saya yakin DPIM boleh mainkan peranan sebab apa? Impact bisnes sebenarnya makin berkembang di peringkat antarabangsa. Jadi kalau dah ada company yang boleh di high skill kan. Contohnya NFT yang saya telah bangunkan ni adalah NFT untuk usahawan. Contoh, dia punya branding dia boleh di NFT kan. Buat mascot macam usahawan retail misalnya. Kalau kat Japan, dia orang ada mascot kan. Kita mascot kan, buat NFT buat kat mascot tu, digital mascot. Lepas tu kita kembangkan bersama-sama dalam community. Buat event-event tu kita boleh combine together untuk buat event berkaitan dengan teknologi, untuk promosikan produk-produk anda. Platform digital kita boleh buat. Kita relatekan dengan blockchain, insya-Allah. Sebab saya tahu DPIM sangat besar, DPIM banyak platform yang dah dibangunkan tapi mungkin tak blockchain lagi. Mungkin juga usahawan yang dah satu high level yang besar yang boleh bantu usahawan yang kecil pula untuk bangun. Saya boleh bantu usahawan dari segi aspek tadi lah. Bisnes perspektif, kembangkan data mereka, terlibatkan mereka dalam global scale yang lebih besar. Kalau atau anak-anak tuan-tuan yang sedang mencari early career, yang nak intern dengan saya, yang mungkin nak intern, saya boleh bantu. Jadi kita boleh kembang lah. Bukan sekadar kita sekarang ni, saya dah fikir sekarang ni generasi masa depan sekarang ni. Untuk anak-anak kita kan dan sebagainya lah. Untuk betulkan salah faham kan. Bila saya kata hukum agama ni sensitif, tapi kita berdiskusi supaya ulama-ulama pun sehati sejiwa untuk menyupport teknologi kan. Okeylah kalau tak boleh sangat dia kata kripto ni dah haram sangat, kita jangan cerita pasal kripto lagi dengan dia. Cerita dekat dia pasal blockchain pula yang tak ada kata kripto. Ada je.
blockchain yang tidak ada kaitan dengan cryptocurrency, ada je. Yang supply chain, halal, dia akan suka. Okeylah saya kata, okeylah Ustaz kata haram, nak macam mana kan Ustaz? Saya terima daripada Ustaz, okey kita go for the blockchain yang bukan cryptocurrency. Mungkin dia akan lebih suka. Jadi banyak peluang sebenarnya yang boleh kita kembangkan dan saya bersyukurlah. Terima kasih sekali lagi kepada DPIM Alright. Putrajaya, terima kasih Tuan Jamal, terima kasih kepada semua. Okey, terima kasih kepada semua Saya bergambar. kepada okey. Kita open sekejap gambar kalau okey kan. Muka tak comot, makeup sikit, kita ambil gambar lah. Kita ambil gambar kenangan. Kita wifi. Mungkin Tuan Jamal boleh wifi. Alright, baru nampak. Okey. Okey. Apa nama teknologi pun apa Okey, tak apalah mana yang ada dulu. Kita ambillah gambar yang ada dulu. Okey, terima kasih Tuan Hairi, Tuan Luqman, Tuan Latif, Tuan Khairul, ini kawan saya kat Pahang, Akram. Tuan Isa, alhamdulillah. Ini orang-orang hebat seperti saya punya student saya ni, 2 orang, Akram dan juga Hamillah ni. Mereka ni insya-Allah akan menjadi next expert blockchain. Tuan Akram ni sedang mendalami ni Professional Diploma in Blockchain Tech dekat MSU. Tuan Hamillah pula sedang mendalami Professional Diploma in Blockchain Tech dekat UMP. So mereka ni adalah programmer ni. Programmer hebat ni. Macam Tuan Hamillah, Tuan Akram ni. So mereka pun dah ke arah blockchain dan saya rasa kita akan melahirkan ramai lagi ni expert blockchain dalam negara. Melalui education yang kita buat, insya-Allah. insya-Allah. Mohon doa daripada tuan-tuan semua supaya saya InsyaAllah. terus diberi kesihatan untuk berkongsilah melalui kepada anak bangsa, kepada negara dan juga diberi ke antarabangsa, insya-Allah. Mohon doa dan juga selamat menyambut bulan puasa. Nanti kita buat gathering sekali lagi lah kalau bulan puasa kan. Alright. Okey, terima kasih semua dan saya ucapkan daripada DPIM terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih.